penghargaan top PNM bulan Jun. Diorang akan share lah 3 orang top PNM yang terpilih nombor 1, 2 dan 3. Okay. Kemudian sikit juga tentang insentif yang paling hampir dengan diorang. So Siti akan update benda tu. Dan hari ni kita ada jemputan khas, okay? Jemputan khas Sifu kita sendiri yang Kak Fida sangat sayangi, sangat hormati. Kenapa? Sebab Sifu daripada 8 tahun dulu Kak Fida bermula, dia tak pernah tinggal Kak Fida. Even Kak Fida pergi dekat dengan dia minta tips apa je, Sifu akan bagi. Tips yang Kak Fida guna salah satunya daripada Kak Fida supervisor. Supervisor Kak Fida guna betul-betul. Kak Fida dah belajar 5 lebar, 7 dalam, 3 fokus. Ini benda yang betul-betul Kak Fida apply daripada supervisor, okay? Dan Kak Fida daripada supervisor, Kak Fida dah jadi speaker kat mana-mana kelas di Johor Bahru. Dan kelas tu Kak Fida conduct sendiri walaupun sebelum tu tak ada kelas pun. Memang susah agaknya 8 tahun dulu tu tak ada kelas. So kebanyakan kelas Mandarin, jadi Kak Fida tak ada pilihan untuk jadi seorang leader, untuk besarkan network. Kak Fida sendiri jadi speaker walaupun Kak Fida baru VIP, baru naik supervisor. Dah sangat-sangat independent. Okay, apa yang Kak Fida gunakan, ilmu Sifu ni, sistem yang Sifu bagi pada Kak Fida. Awak tengok hari ni Kak Fida boleh jadi CBM level 2. Sebenarnya untuk capai CBM level 2 kita ambil masa 5 tahun. 5 tahun, tapi Kak Fida boleh buat dalam tempoh 1 tahun saja dengan guna betul-betul 5 lebar, ada 5 leader, kemudian 7 ke dalam dan 3 Kak Fida fokus. Itu yang Kak Fida dapat 7 ke dalam, jumpa CBM Izalin. 7 ke dalam. Okay, 3 fokus, of course lah Kak Fida akan fokus pada 3 orang yang memang dah structure sangat cantik, iaitu CBM Kak Noi, CBM Kak Rozia dan CBM Norzana. Nampak 3 fokus kat sini, dah jadi, okay? 5 lebar, of course Kak Fida ada 1 leg daripada CBM Kak Noi, 1 leg lagi daripada manager Rafi and the team, 1 leg daripada manager Abdul Rahman and the team, kemudian 1 leg daripada manager Tania, CBM Tania daripada Kuching Sarawak and the team. Dan itu bakal ada 3 fokus juga, iaitu CBM Tania, CBM Cikgu Tio dan CBM Anastasia. So nampak tak kenapa Kak Fida pakai betul-betul sistem Sifu 5 lebar, 5 leader, 7 ke dalam, 3 fokus. Ini saja saat Kak Fida supervisor, Kak Fida dah apply benda tu. Jadi korang kena dengar betul-betul sebab Kak Fida nak curi jadual Sifu ni bukan senang, okay? Sifu Kak Fida PM terus dia cakap boleh. Jadi tolong hargai, mana-mana manager korang belum masuk ni tolong panggil sekarang. Sebab manager Kak Fida ada 38 orang, sekarang baru masuk 14 orang. So masukkan mereka, jangan buang masa korang rentung sorang-sorang. Korang ada rangkaian yang besarkan, setiap orang ada manager, ada 632 royalty, ada 40-20-10 yang sangat kuat, korang panggil sekarang. Jangan rentung sendiri sangat-sangat rugi sebab Kak Fida invite Sifu ni bukan Sifu yang biasa-biasa bukan biasa-biasa, sudah 24 tahun, 25 tahun di Forever. Banyak Sifu punya pencapaian yang memang kita sangat bangga dan Kak Fida sangat menghargai sebab Sifu kata boleh je nak ikut meeting hari ni. Dan Sifu rasa macam Sifu cakap boleh je tu, Kak Fida rasa ya Allah bersyukur je. Jadi korang kena manfaatkan benda ni. Call sekarang, Kak Fida nak 38 orang ni semua masuk. Jangan Kak Fida tak nak buang masa ulang-ulang lagi benda yang sama sebab hari ni kita nak curi jadual Sifu. Kita tahu Sifu sangat padat dia punya jadual setiap minggu pun ada kelas yang Sifu sediakan. Sifu conduct sendiri dan dibantu dengan CBNCM ataupun kita punya leader-leader yang lain. Okay, ada masa ni tolong panggil semua sebelum Kak Fida tee up Sifu untuk Sifu mula dulu sebab Sifu ada appointment pukul 12 nanti. So Sifu ada masa dengan kita 1 jam je. Okay, selebihnya Kak Fida akan teruskan kita punya meeting untuk sharing top PNM bulan Jun 1, 2, 3 standby, iaitu CBM Tania Disit. Kemudian yang kedua bakal CBM Abang Syaril,
Okey, yang ketiga CBM Norzana. Ni tolong standby. Jangan tak ada pula orang ni. So maksudnya sekarang panggil, calling. Mana manager korang belum masuk ni? Tidur lagi ke apa? Manager tak boleh tidur lah pukul 10. Manager punya schedule lepas subuh dah kena celik dah. Dah kena tahu jadual apa nak buat. Tengok kau nampak muka Kak Fida fresh kan? Sebab Kak Fida subuh-subuh dah mandi, okey? So bangkit pergi telefon baru 17 orang sebelum Kak Fida tee up Sifu ni, sebab Sifu ada masa 1 jam, kita tak nak waste time Sifu, dan Kak Fida pun tak nak buang masa Sifu sebab Sifu banyak mandat yang dia nak sampaikan. Korang sediakan buku dengan pen. Masa ni lah mana-mana manager baru yang tak pernah tahu tentang sistem, yang tak pernah tahu apa yang Sifu buat sampai boleh lahirkan jutawan Melayu yang pertama. Sifu lahirkan jutawan top nombor 2 JLT Juraida tu, Sifu yang lahirkan dengan sistem. Okey, dengan sistem. Okey, so maksudnya mungkin korang adalah next jutawan yang Sifu boleh lahirkan dengan potensi yang korang ada sekarang. So jangan buang masa, please pergi call manager masing-masing untuk masuk. Sebelum Kak Fida tee up Sifu, kita dah 10-8 minit, lagi 2 minit 10-10 minit Kak Fida akan baca tee up Sifu untuk Sifu teruskan. Sebab kita ada 1 jam je dengan Sifu, sebab Sifu ada appointment pukul 12. Okey, bayangkan Sifu ada appointment pukul 12 pun dia kata boleh dengan kita. Komitmen seorang Sifu tu. So korang sebagai mentee yang baik, korang kena komit betul-betul hari ni. Okey, belajar betul-betul, siapkan buku nota, siapkan pen. Depan ni kita apply habis-habis. Sebelum ni pernah dengar tak puting beliung? Puting beliung apa semua tu? Hari ni Sifu akan cerita. Sebab grup-grup ustaz-ustaz semua dah apply puting beliung tu. Nampak grup ustaz sekarang macam mana? Ustaz-ustaz madrasah. So korang kalau dalam grup kita pun ada ustaz-ustaz juga. So tak mustahil lepas ni kita akan jadi puting beliung tu. Jadi manfaatkan betul-betul. So kita tunggu lagi lagi seminit lagi. Pergi telefon sekarang. Syim pergi telefon. Tak nampak Abang Syaril ni Syim. Lagi satu Vida, minta maaf Vida. Lagi satu minta kepada semua manager, rakan-rakan, anak-beradik Sedam ni, kalau boleh sebab kita nak respect pada Sifu, sebab Sifu dah meluangkan masa untuk kita kan. Boleh tak buka video masing-masing? Ya. Tunjukkan rupa parah sebab Sifu tak kenal manager-manager baru dalam tim kita. Ini generasi cucu cicit piut meliut yang dah 8-9 generasi daripada Sifu. Pun Sifu masih boleh komit dengan kita. Kak Fida sendiri bukan direct Kak Fida adalah cucu Sifu. Atas Kak Fida CBM Cikgu Nik, atas lagi adalah JLT Juraida. So cicit. Kak Fida ada cicit. So korang ni adalah piut-piut meliut tau. So kalau korang tunjuk muka tak mandi pun korang tahu. Tunjuk aja muka. Orang tak tahu korang tak mandi, tunjuk muka. Respect sikit, Sifu nak masuk ni kejap lagi. Okey? Betul tu, terima kasih Bapa Berry. Okey, Kak Fida dah 10 minit. Kak Fida tak nak buang masa. Kak Fida baca tee up Sifu kita Dan ramai mungkin ada manager baru yang lahir macam cendawan sekarang tak kenal sangat Sifu ni Walaupun tahu Sifu memang multi millionaire, Sifu dah rich man, Sifu memang man dollar dalam beberapa tahun, 23 tahun Sifu bersama Forever, Sifu dah collect lebih daripada 30 juta income So maksudnya kita kena respect sebab bukan senang millionaire, seorang jutawan nak ajar kita ilmu yang tak minta bayaran apa-apa. Jadi tolong komit, buka video biar Sifu kenal kita. Oh ni manager Rafi. Oh ini Encik Abdul Rahman. Macam tu. Mariana gitu nampak nama kan. Oh ini Nurul Baiti. Gitu. Ini Anastasia kan. Nabeno, Syim. Kalau macam CBM Siti Rapida memang Sifu dah kenal lah sebab Kak Fida kan zaman Tok Adam lagi dengan Sifu. Kan. Korang yang baru-baru ni Sifu kena kenal. Okey, Kak Fida baca tiap Sifu. Sifu Datuk Desmond Kong, nama sebenar dia. Okey, beliau merupakan graduan jurusan pengurusan perniagaan teknologi daripada Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru. Okey, Sifu walaupun orang Kuantan, dia belajar kat JB, JDT. UTM. Beliau telah mengkaji melebihi 50 syarikat MLM di Malaysia untuk menyempurnakan tesis yang pertama berkenaan tesis MLM. Maksudnya tesis ni adalah senjata perang kita.
Perasan tak tesis ni ada dalam kita punya GP? Beza MLM local company dengan syarikat Forever Living. Ini adalah senjata perang kita. Setiap kali kita present GP, kita wajib tunjuk tesis ni. Okay, nak buka minda prospek kita. Okay, yang ketiga, beliau telah dianugerahkan sebagai usahawan cemerlang oleh DSAM, Persatuan Jualan Langsung Malaysia, 4 kali berturut-turut pada tahun 2008, 2013, 2016, 2019. Untuk pengetahuan korang semua, DSAM ni biasa dianugerahkan pada founder atau owner sebuah syarikat. Bukan pada ejen-ejen. Tapi di Forever Living, dia bagi pada forever business owner. Dan salah seorang daripada yang dapat adalah sifu kita iaitu Datuk Desmond. Selain daripada tu, JLT Juraidah juga CBM Cikgu Ayu. Nampak tak? Direct Selling Association Malaysia. Okey, yang keempat pula, beliau merupakan JLT pertama di Asia yang memegang rekod CBM untuk 20 tahun berturut-turut. CBM berturut-turut 20 tahun. Gila nak kekalkan benda ni. Nak istiqomah untuk kekalkan, macam Papa Berry pernah cakap, untuk kekalkan tu sangat susah. Papa Berry pernah cakap kan. Okey, seterusnya beliau adalah the only Sapphire Eagle Manager di dunia untuk 5 tahun berturutan. Okay. Dia juga telah melahirkan jutawan Muslim terpantas di dunia iaitu JLT Juraidah. Top nombor 2 itu dilahirkan oleh Sifu Datuk Desmond melalui sistem 9333. JLT Juraidah bash Kak Fida. Kak Fida bermula dengan JLT Juraidah. JLT Juraidah sebulan je, lepas tu baru Kak Fida. Kak Fida tahu JLT Juraidah bermula daripada memang nothing, tak ada apa-apa, zero, dan dia follow apa yang Sifu ajar je. JLT Juraidah sangat konsisten, dia follow apa yang Sifu ajar dan dia ikut sahaja. Sehinggalah dia jadi top nombor 2 sekarang. Guna sistem 933, okey? Itu cerita dia. Sebab Kak Fida adalah batch yang sama dengan Sifu. Sifu pernah jumpa dengan Kak Fida kat Coffee House untuk buat demo. Coffee House tu kopitiam. Buat demo celup-celup Maggi, seorang millionaire buat depan kami. Dengan audience yang ramai dalam kopitiam tu, tanpa rasa malu. Masa tu, kat situlah bermula episod Kak Fida lukis, tulis dan Kak Fida buat. Seterusnya pendapatan beliau di Forever telah mencecah lebih 30 juta. Sangat dollar man, sangat rich man, sangat millionaire. Okay. Dianugerahkan usahawan yang cemerlang dalam buku Limited Edition Legend of Glory 2016 oleh Nanyang Press. Buku ni. Beliau juga merupakan speaker motivasi dan coach di peringkat antarabangsa yang telah membantu Forever Sale meningkat di seluruh negara-negara Asia. Sifu bukan lokal, bukannya di Malaysia saja, malah dia adalah speaker antarabangsa juga. Okay, beliau telah melahirkan salah satu kumpulan CBM dan Eagles Manager yang terbesar di dunia. Okay, dengan usaha dan sumbangan beliau dalam pembangunan usahawan, beliau menjadi orang pertama dalam industri MLM yang dianugerahkan Worldwide Excellent Award 2017 dan Lang International Corporate Titan Award 2018 yang bertaraf dunia. Okey, tak nak buang masa, kita jemput Sifu kita, okey, Datuk Desmond Kong. Bagi tepukkan sikit walaupun tak boleh nak dengar, korang kena tulis kat situ Kemah Sifu 933. Tulis kat ruangan chat. Selamat pagi semua. Dapat dengar tak? Kalau dapat dengar pagi Sifu. Satu. Okey. Kita macam dalam teppanyaki hari ini. Okey, selamat pagi. So dan yang penting Sifu nampak. Okey, tadi Siti cakap ada berapa orang manager? 38 8. Ya Sifu. 38, okey. Tapi Sifu nampak ada dalam 24 di sini hari ini. Ya. Maksudnya ada lagi 14 yang belum bangun lagi. Belum bangun lagi. You nampak tak? You nampak apa kelemahan? Bagi seorang leader, ini sudah kita cakap ini sudah gagal dari segi dalaman. Luaran memang mungkin you hebat, you jadi manager. You dapat CC, you dapat jadi eager, dapat jadi CBM. Tapi dari segi dalaman anda sudah gagal. Faham tak? You tahu lah, Sifu masuk ini Zoom sebelum 15 minit Sifu sudah masuk. Sifu tunggu Zoom ini buka.
You nampak tak? Okay, so hari ini Sifu nak cakap sesuatu sangat penting. Tadi kita thank you dulu kepada Siti. Tadi ada perkenalkan Sifu kepada anda semua. Memang Siti cakap betul. Anda semua bukan cicit ciut lah. Tak tahu itu ciut lagi turun apa Sifu tak tahu. Memang sangat dalam you orang. Sifu tak tahu you sudah berapa generasi. Okay? Sudah sangat dalamnya. Tapi yang penting Sifu nak sampaikan di sini adalah untuk berjaya dalam network marketing business ini, so kita perlu dua kekuatan. Kita perlu dua kekuatan. Satu kekuatan adalah dalaman. Yang lagi satu kekuatan adalah luaran. Okay, kita nak dua. So kekuatan dalaman yang Sifu maksud itu adalah you tak ada jumpa dalam forever. Dari segi kekuatan dalaman. Kalau you buat forever living atau mana-mana satu network marketing company, anda hanya belajar bagaimana capai sisi, bagaimana jual produk, bagaimana achieve bagaimana achieve CBM. Tapi anda tidak train untuk jadi seorang yang kuat dalaman. You faham tak? Itu sebab sampai sekarang masih ada lagi lebih 10 orang tak masuk lagi. Okay? Itu Sifu nak cakap hari ini. So apa yang kita belajar? Kenapa kita perlu sistem? Because sistem dia bukan saja latih kita dari segi capai insentif saja. Dari segi luaran. Dia yang penting dia ajar kita bagaimana untuk capai kekuatan dalaman. Okay? Sifu masih ingatlah 24 tahun yang dulu. Masa Sifu join Forever. Okay, masa Sifu join Forever. So Sifu datang dalam kelas, Sifu dapati dalam satu kelas, dia ada 4 jenis speaker tau. Sifu dengar 4 jenis speaker pun Sifu pernah melalui, Sifu pernah join kelas mereka, 4 jenis speaker. So Sifu dapati kenapa speaker dia boleh bahagi kepada 4 jenis. Okay, itu adalah dari segi luaran dan dalaman. Itu adalah dia perbezaan. So speaker ada 4 jenis. Okay, jenis yang pertama, ini speaker kita panggil apa? Kita panggil informative speaker. So informative speaker maksudnya dia bagi you banyak maklumat. Banyak. Dia informatif, dia jenis informatif, dia bagi maklumat banyak. So tapi speaker ini bila you dengar dia cakap, dengar dia bentang, okay, you akan fall asleep, you akan mengantuk. Because dia cakap dia macam baca buku lah, faham tak? Macam siapa? Macam bila you tengok itu cikgu atau itu profesor ke apa doktor ke, bila mereka tengah bentang sesuatu, okay, mereka macam baca buku. So bila you dengar, you tak boleh dengar lama lah. Lebih kurang dalam 5 minit. Itu you punya tahap ketahanan you dalam 5 minit. Okay, you punya otak sudah tak tahu pergi mana. Okay, you tak boleh tahan. Kenapa? Because dia jenis informatif. Dia tak boleh bawa kita ke tahap dalaman. Dia boleh bawa kita dari segi luaran saja. Okay, sampaikan informatif. Jadi kalau anda semua nak jadi satu leader yang kuat dari dalaman sampai ke luaran, okay, you kena upgrade lah. You kena upgrade sendiri kepada tahap nombor 2. So tahap nombor 2, dia adalah jenis speaker selain dari informatif, selain beri you content, dia jugalah speaker yang motivatif. Motivatif maksudnya, okay, dia beri motivasi. Okay, dia bukan cakap maklumat saja, tapi dia bagi motivasi. Because motivasi baru boleh sampai ke dalam. Okay, kalau tak ada motivasi, dia tak boleh sampai ke dalam. Contoh sama. Contoh kalau Forever, dia jemput satu speaker, dia datang ajar kamu marketing plan. Dia cakap, okay, hari ini kalau anda capai 2 sisi, you jadi AS. You dapatlah 30%. Kalau buat aktif, you dapat 35%. Kalau you capai 25 sisi, you jadi supervisor. You dapat 38%. Okay, dia cakap, dia bagi you maklumat saja. You faham tak? So, adakah dia bakar kamu? Ada tak?
Siapa rasa speaker yang cakap tentang maklumat saja boleh bakar kamu punya? Boleh tak? Boleh. Dia tak boleh, betul tak? Dia tak boleh bakar kamu. Kenapa? Because dia tidak sampai ke tahap nombor 2. Tapi speaker yang hebat, okay, contoh kita cakap Siti Rafidah. Okay, because Siti Rafidah speaker kita dalam Kickstart. So bila Siti dia bentang, dia bukan hanya bentang maklumat saja. Tapi dia ada masukkan unsur-unsur yang motivasi, motivatif. So dari mana kita boleh belajar motivasi? Okey, Sifu nak you orang ambil bahagian pada meeting manager pagi ini. So you boleh jawab dalam chat. Okey, you rasa di mana you boleh dapat motivasi? Okey, cuba jawab semua. Dari mana you boleh dapat ilmu motivasi? Okey, Sifu nak tengok. Dari mana? Okey, siapa boleh jawab? Okey, buku, very good. Izalin dari buku. Okey, lagi? Dari Circle Forever, dari YouTube, okey, dari Teppanyaki. Okey, pengalaman orang lain. Okey, very good. Okey. Thank you. Masuk kelas. Okey, buku YouTube. Okey, pengalaman orang lain. Okey, sangat baik. Okey, Sifu nak bagi tahu you orang. Kalau you nak dapat ilmu motivasi, okey, first betul, Izalin. Memang you nampak speaker kita juga, Kickstart. So memang dia tahu yang paling cepat you boleh dapat ilmu first dari buku. Okey, you boleh baca buku. Okey. Macam contoh Sifu cakap, okey, contoh buku yang pertama Sifu join Forever Living, yang Sifu baca dari muka surat pertama sampai habis, buku yang pertama adalah Think and Grow Rich. Okay, ini buku. I tak tahu dalam I rasa ada translation in Malay, tapi I tak tahu apa dia punya nama buku itu. Okay, tapi English dia, original dia adalah Think and Grow Rich. Okay, apa maksud dia? Maksud dia kalau kita nak jadi kaya, menjejaki jutawan senyap. Itu Bapa Berry punya buku. Think and Grow Rich adalah buku yang pertama yang Sifu baca. Ini penulis buku ini dia guna 25 tahun. Dia guna 25 tahun untuk tulis buku ini. Dan Sifu hanya guna 2 hari untuk baca habis buku ini. So maksud apa? Maksud Sifu hanya guna 2 hari untuk tukar 25 tahun punya ilmu dan pengalaman. So itu adalah satu cara kita dapat Kita dapat ilmu dengan cepat. Dan kita boleh jimat masa kita, tak perlu belajar bertahun-tahun, 25 tahun untuk dapat ilmu dan pengalaman ini. So dari sana Sifu mula faham, kalau kita nak jadi kaya, kita mesti bermula dari dalaman dulu. Bukan luaran, dari dalaman dulu. You kena fikir dulu, think. Apa itu think and grow rich? You kena fikir dulu, baru you boleh jadi kaya. Bukan buat. Bukan datang, Sifu kita belajar foko. I pandai foko. Okay, you pandai foko, you tak jadi jutawan. Dengar baik-baik. You pandai foko, siapa tak tahu foko? I nak tanya kamu semua. Siapa yang FBO dekat Forever Living tak tahu apa itu foko? Semua pun tahu. Adakah semua ini jadi jutawan? Ada tak? Ada tak semua yang tahu foko ini boleh jadi jutawan? Dia tak boleh. Kenapa? Because dia tak ada kekuatan dalaman. Itu sebab you belajar dengan buku, Sifu dapat ini kekuatan dalaman dari Think and Grow Rich. Okay, lepas itu Sifu tengok apa lagi? Sifu tengok satu buku lagi, nama dia Copycat 101. Okay, Copycat 101. Okay, ini adalah satu buku yang buka minda Sifu. Okay, untuk buat keputusan, Sifu nak buat forever. Sifu nak buat network marketing sampai akhir hayat hidup kita. So itu adalah buku yang nombor 2, Copycat 101. Itu buku apa yang dia cerita dalam buku ini. Dalam buku ini dia cerita, you tak perlu hebat. You tak perlu hebat untuk berjaya.
You hanya perlu jadi copycat. Okay? Copy. You belajar dari orang lain. Okay? Because tiada seorang pun dekat dunia ini, dia dilahirkan, dia sudah hebat punya. Tak ada. Semua ilmu, semua pengalaman adalah datang dari orang lain. You tak ada jumpa satu bayi bila lahirkan dia terus boleh cakap apa? Boleh cakap apa? Marketing plan. Boleh cakap 3 konsep, 5 langkah. Tak ada. Semua benda ini adalah datang dari mana? Ilmu. Dari luar. Faham tak? That's why kita semua hanya perlu jadi copycat saja. Jadi copycat kita sudah berjaya. Ini buka mata sifu. Okay? Itu sebab sifu tahu dalam forever living tak kira anda apa latar belakang. You suri rumah ke, cikgu ke, lawyer ke, doktor ke, salesman ke, apa ke, promoter ke, okay, kerani ke, you pun boleh jadi jutawan. Kenapa? Because anda sudah masuk ke dalam satu dunia copycat. Okay, dan penulis buku ini dia ada tulis satu lagi buku, nama dia the pipeline, parable of pipeline. Dia cakap kalau kita nak kaya, kita nak copy kena copy betul. Kita jangan ambil itu apa, ambil tong bagi isi air saja. Kita nak bina satu pipeline supaya kita biarkan wang datang kerja kita, bukan kita pergi kerja wang. Mula-mula kita kerja wang betul, tapi jangan kerja wang sampai you mau sampai tua pun you mau kerja wang. Bila kita sudah satu hari nanti kita biar wang datang kerja kita. Okay, dalam buku ini kita belajar ini. So that's why you tengok banyak ilmu daripada sifu adalah datang dari buku yang sifu baca, dan sifu suka baca nak showkan buku ini kepada anda semua. Kenapa? Because sifu jenis orang tak suka baca buku. Okay, ada siapa di sini macam sifu Mia? You susah, you kalau tengok buku you rasa mau tidur Mia. You tak boleh baca, tengok itu ada apa perkataan banyak Mia, you punya otak sangat berat Mia. Ada. Kalau ada bagi sifu mi, you tulis mi sana. You macam sifu Mia. Wah, tengok banyak itu perkataan dalam buku you sudah mau tidur Mia. You tak boleh tahan. Ada bagi mi. Oh, ramai juga. Tengok. Mi, betul tak? Okay. Itu sebab ada juga yang suka tengok buku. Papa Berry, okay. Ada juga. Tapi ada banyak macam sifu lah. Tak suka tengok buku panjang-panjang. Okay. Kalau you jenis orang macam itu, okay, you patut you pergi cari buku yang sifu cakap tadi. Okay. Itu semua buku adalah buku yang bagi orang yang hina baca buku. Kenapa? Because dia punya penulisan dia punya jenis buku macam ini, dia sangat besar. Dia punya itu semua alfabet dia sangat besar. Dan dalam satu muka surat you baca, you tak berat tau. You tak rasa berat, tapi you rasa banyak benda masuk otak. You pergi cuba. So sifu pun train macam itu, walaupun sifu tak suka baca buku banyak itu alfabet, tapi sifu habiskan buku ini. Kenapa? Because buku ini sangat senang baca. Kalau you adalah orang baru yang mula nak belajar ilmu dari buku, sifu showkan you beli ini. Copycat 101, you pergi cari Malay version kalau you tak faham English, dan itu the parable of this what we call pipeline. You pergi cari, okay? Sangat bagus. Sangat bagus. Okay, so first thing, kita nak dapat kekuatan dalaman, kita dapat dari buku. So number dua, kita boleh dapat dari segi, okay, siapa di sini you tak suka baca buku saja, tapi you suka dengar. You suka dengar Mia. Dengar itu apa? Motivasi Mia. Ada siapa? Okay, you bagi sifu satu. Kalau you jenis yang suka dengar Mia. Ada suara keluar Mia, bagi sifu satu. Sifu tengok, ada. Okay, very good. Okay, kalau you jenis yang suka dengar Mia, maksud apa? Maksud kita kena faham kadang-kadang kita tengok kita malas, tapi kalau dengar kita cepat masuk. Okay, you boleh you pergi macam dulu sifu tengok banyak video. Tengok video tip, tengok CD, itu DVD. Tapi sekarang zaman sangat mudah. You hanya perlu masuk YouTube atau you pergi tengok ada speaker motivasi dekat luar, dia ada cakap poin-poin motivasi. So sebenarnya ilmu motivasi
semua kita boleh dapat dari buku dan video dari luaran. Okey. Itu tahap nombor 2. Itu adalah jenis speaker nombor 2. Okay. Speaker jenis motivasi, dia boleh bakar kita. Dia boleh kasih kamu api. Bagi kita api. Panas. Bila dengar Siti cakap, panas, 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 panas. Okay, dia boleh kasih panas. Tapi you kalau nak buat orang tak boleh tidur, because panas tak semesti tak boleh tidur. Ada orang panas masih boleh tidur. Betul tak? Kalau you nak buat orang tak boleh tidur, dia dengar you cakap malam, dia cakap, Sifu, susah. Sifu, susah, satu malam tak boleh tidur. Kalau you nak buat orang tak boleh tidur, you kena sampai ke tahap nombor 3. Okay, tahap nombor 3 kita panggil inspiration speaker. So maksudnya you bukan saja bagi information, you bukan saja motivasi, tapi you boleh inspirasi tau. You boleh memberi inspirasi kepada orang. Okay, so kalau you boleh beri inspirasi kepada orang lain, okay, itu orang bila dengar you cakap, memang dia tak boleh tidur. Faham tak? Memang dia tak boleh tidur. So dari mana? Okay, Sifu nak tanya, dari mana kita boleh bagi itu inspirasi kepada orang lain? Okay, cuba jawab semua. Okay, bagaimana kita boleh beri inspirasi kepada orang lain? Okay, cuba jawab. Tengok siapa boleh jawab sini. Okay, very good. Kerjaan kita. Bila kita tak berjaya. Yes, result kita. Kisah jatuh bangun kita. Yes, testimoni. Very good. Okay. Kebangkitan kita. Very good. Okay. Dan jawapan dia, Sifu nak bagi tahu kamu, jawapan dia adalah apa? Adalah kisah kita. So, kalau you adalah seorang speaker, jangan lupa dalam setiap pembentangan, jangan lupa masukkan you punya kisah. Macam contoh, orang dengar Siti Rafidah sharing. Okay? You walaupun you lupa apa yang dia, konten dia sharing, tapi you tak akan lupa dia punya kisah. You tak akan lupa. Bila you dengar Izalin sharing, you boleh lupa apa konten dia sharing. Tapi you tak akan lupa apa kisah dia. Dia mula dari apa? Dia mungkin dia hutang wang berapa banyak, dia kena tipu apa. So sampai macam mana, itu kisah you tak akan hilang punya. You akan ingat selama-lama itu. Faham tak? So itu adalah yang benda yang boleh beri inspirasi. Speaker yang bagi motivasi, dia hanya cerita orang lain. Dia cerita, dia bagi cerita juga. Dia cerita kisah Siti, cerita kisah Izalin, tapi dia tak ada kisah. Dia boleh buat motivasi, tapi dia tak boleh beri inspirasi. You kalau nak beri inspirasi, you kena ada cerita sendiri. So untuk manager-manager semua yang ada di sini, Sifu nak bagi tahu kamu semua kena buat persediaan. Kamu semua kena sekarang bagi rangkakan apa kisah kamu yang you bila you cerita, you boleh beri inspirasi kepada audience kamu. Okay? Cuba buat sekarang. Jangan tunggu lagi. Okay? Kalau you nak sampai tahap nombor 3, okay, you mesti kena ada ini. So tahap 1, okay, you hanya boleh belajar luaran saja. So tahap 2 dan tahap 3 baru masuk dalaman. Faham tak? Baru masuk dalaman. So, yang paling tinggi sekarang ada kita panggil apa? Transformative speaker. Dia macam transformer. Dia boleh transform satu orang dari biasa jadi luar biasa. Dia boleh buat satu orang dari bankruptcy jadi jutawan. Itu kita panggil transformation. Okay? Transformation speaker. So, transformation speaker, you kena kuat semua. You tak boleh pilih satu saja. You tak boleh cakap, I kuat luar, tak kuat dalam. Atau I kuat dalam, tak kuat luar. Tak boleh. Kalau you nak jadi transformation speaker, guru transformation, you kena kuat dua-dua ini. Dalaman dan juga luaran. Okay? Itu sebab dalam sistem BO International, kenapa sangat penting. Okay? You orang, jangan tergiu tau. Jangan tergiu. Jangan tak mau masuk belajar. Bila Sifu buat kickstart you jangan tergiu. Jangan rasa sendiri sudah pandai.
I tak perlu belajar plan benih. I sudah sangat hebat. Okay, you cuba. Okay, Sifu tengok you boleh sampai ke mana. I tak nampak you boleh sampai ke mana-mana. Sifu terus cakap, terus terang cakap sama kamu. Okay, I tak nampak you boleh pergi sampai mana. Tapi kalau you belajar bersungguh-sungguh, you belajar dari segi dah. Because plan benih, kita bukan ajar luaran saja. Kita bukan ajar you fokus saja. Betul? Kita bina apa? Kita ada rules. Kita ada rules 1, 2, 3, bina dalaman. Kita ada nilai 1 sampai 3. Kita bina apa? Kita bina dari kehebatan dalaman. Okay, itu you tak akan belajar di mana-mana satu syarikat. Faham tak? Syarikat tak ada provide you satu training yang bagi you kekuatan dalaman dia. Faham tak? Dia hanya boleh cakap kasih you training macam Corey Stout. Dia bagi tahu apa kelebihan ini produk. Dia boleh bagi tahu ini semua adalah ilmu luar saja. Okay, macam mana dia bina you dalam? Tak ada. No. Okay, you nak belajar dalaman, you mesti kena ikut sistem. Because hanya sistem boleh bina you. Dalaman jadi kuat. Boleh sampai ke tahap motivasi, inspirasi sampai ke tahap transformative. Okay, siapa di sini you belajar something ni bagi Sifu yes. So far, apa yang Sifu ajar you dapat belajar ni bagi Sifu yes. Okay, thank you. Okay, ini sangat penting Sifu nak bagi tahu you orang. Dalaman, you sudah kuat, baru you belajar luaran. Okay, luaran boleh belajar di mana? Sifu tanya kamu. Okay, so sekarang kalau kita nak belajar luaran, bagaimana untuk buat, cara untuk buat, kita belajar di mana? Okay, di mana you boleh dapat complete knowledge? Sifu nak tanya you orang, di mana? I tahu kelas, apa kelas? Dari mana you boleh dapat complete luaran punya ilmu dalam forever? Dari mana? Okay. Kelas bukan. Yes. Sifu jumpa. Okay. Because hanya dalam satu sistem, kita ada 18 skill set. Siapa ada join Kickstart 18 skill set? You tulis 18 sana. Siapa ada join Kickstart 18 skill set? Okay. You nak belajar ilmu network marketing yang complete, semua ada dalam 18 skill set. So, kita sudah bina satu sistem yang merangkumi ke semua kekuatan luaran dalam business forever, iaitu dalam 18 skill set. Okay, kalau anda ada yang tak attend 18 skill set, itu bukan masalah Sifu. Dengar baik-baik ya. You jangan nanti you tak berjaya, you pergi komplain. Oh, I tak tahu, I tak faham. You kalau tak tahu, tak faham, itu you adalah masalah kamu, bukan masalah kita lagi. Because kita buat, you tak nak attend. Okay, you tak nak ambil tahu. Macam Siti buat kelas ini. Betul tak? You tak nak masuk. Nanti you cakap, oi Sifu, I tak tahu. Kena ada dalaman, ada luaran. Itu siapa punya masalah? Okay, itu kamu punya masalah. Okay, ini bukan Siti punya masalah. Dengar baik-baik. Ini adalah kamu sendiri punya masalah. Okay, bukan you punya upline punya problem. It's your problem. Because you tak nak ambil tahu. Okay, you tak nak ambil berat. So, you nak belajar skill set, semua ada dalam 18 skill set. Okay, yang penting you ada belajar bersungguh-sungguh dah. Itu yang penting. Okay, so you tahu tak? Okay, Sifu nak cerita sikit dekat sini. Hari ini, Sifu mula Forever Living. You tahu Sifu ambil ilmu dari mana? Semua ilmu Sifu ambil dari Taiwan. Taiwan tau, Taiwan. Because Sifu punya mentor, Sifu punya top leaders, semua ada di Taiwan. Semua ada di Taiwan. Masa itu Malaysia tak kuat lagi. Tapi Taiwan sangat kuat. So Sifu ambil ilmu dekat Taiwan. Setiap tahun Sifu bayar itu tambang flight sengaja mau flight bagi Taiwan untuk tuntut ilmu. Ambil semua ilmu semua. So kita ambil ilmu sampai hari ini Sifu cipta sistem. Dari ilmu itu Sifu boleh bina satu sistem yang lebih komprehensif. Lebih sangat komprehensif dari benih sampai ke pokok tua. Sifu buat ini semua. Dekat Taiwan kita belajar apa? Kita belajar macam-macam. Tapi dia tak ada peringkat. Dia tak ikut peringkat-peringkat.
Okay, tapi kita sudah buatkan dia komprehensif, dia jadi satu sistem yang orang boleh ikut dari benih, jadi hutan, jadi pokok tua. Dan sampai hari ini, Sifu muncul sebagai Chinese yang paling top dekat dunia. Dan sekarang orang Taiwan pula datang tuntut ilmu daripada kita. Maksud apa? Maksud hari ini, kita bukan saja copycat. Tahu tak? Kita bukan saja copycat, kita copycat Taiwan, tapi kita sudah jadi copy lion. Itu miau-miau, sudah jadi singa. Bukan miau-miau lagi tau. Kita copycat tapi sekarang sudah jadi lion. Copy lion. Orang pula datang belajar dengan kita hari ini. Dia tahu kita punya sistem lebih komprehensif. So hari ini Sipuna, you orang di sini, jangan jadi copycat lagi. Because you kalau dalam sistem Bio International, you are lion. Kamu adalah copy lion. Jangan lepas attend Sipu punya coaching. Masih miau, miau, miau. Masih duduk rumah macam miau. Okay? Kita bukan copycat lagi. Kita adalah copy lion. Okay? Dan sama juga. Macam mana Sipu mula Malay market. Sifu mula Malay market, Sifu bagi tuntut ilmu bagaimana buka pasaran Muslim dengan orang Senegal, dengan orang Turki. You faham tak? Sifu bagi tuntut ilmu sama dia orang. Bagaimana kita nak buat ini Malay market di Malaysia. Okay? Tapi hari ini, siapa adalah Muslim yang paling top dekat dunia? Orang Turki ke orang Malaysia? You orang fikir baik-baik. Nampak tak? Kita dari copycat, kita sudah jadi copy lion. Faham tak? Sekarang, ini orang Turki, orang Arab, ini orang Senegal, dia pula yang datang nak tuntut ilmu dengan kita. Kenapa? Because kita sudah buat satu sistem yang komprehensif, yang sangat detail. Dari mula, from zero to hero, semua siap sedia. That's why Sifu nak kamu faham. Kenapa kita perlu sistem? Kalau tanpa sistem, you akan jadi copycat saja. You tak boleh jadi copy lion. Betul tak? Macam mereka, macam yang kita mula, kita tuntut ilmu. Okay? Itu semua dia ada ilmu. Dia ada ilmu. Okay? Dia ada ilmu. Tapi dia tak ada buat dia dalam sistem. Faham tak? Bila you tak buat dalam sistem, you susah nak kembang tau. You susah nak capai satu tahap lebih tinggi. Jangan sampai ke optimum. You tak boleh sampai point itu. So hari ini Sifu nak bagi tahu you sedikit tentang sejarah ini supaya anda semua faham kita adalah tim yang paling hebat. Okay? Because kita bukan copycat lagi. Kita adalah copy lion. Okay? Supaya you dalaman jadi kuat. Dan sekarang you kena bangga dengan sistem ini. You kena bangga dengan sistem ini. Jangan degil, jangan tak ikut, jangan ego. Okay? Kalau you ego, Sifu tak nampak you boleh pergi sampai mana. I tak nampak you boleh sampai pergi mana. Faham tak? Okay? Because semua leader yang hari ini, dia jadi hebat dalam forever living, semua adalah ikut sistem dalam BO. 3 konsep, 5 langkah, 5 cabaran, semua ada ikut dalam, because Sifu start sistem ini 2008. Kalau you join selepas 2008, semua adalah ikut sistem Sifu. Kalau you join sebelum 2008, you join 2005, 2003, mungkin you belum masuk sistem lagi. Tapi kalau you join selepas 2008, okay, you bawa pendidikan Sifu, itu semua adalah ikut sistem. Okay, Sifu tak ada ajar benda yang tak ikut sistem. Okay, semua faham tak? Faham ini? Okay, so Sifu nak you orang faham di sini. So you tak akan jumpa satu tempat, yang lebih bagus daripada Malaysia lagi. Okay, untuk buat network marketing. You di Malaysia, kalau hari ni you di Malaysia, you jangan pergi buat insurance kah, unit trust kah, property kah, online kah, itu founder kah, kah. Tak perlu. You dengar baik-baik. You kalau duduk di Malaysia,
you hanya perlu fokus kepada satu bisnes iaitu Forever Living. You tak akan gagal. Kenapa? Because Sifu tak dapat cari satu tempat yang lebih sesuai daripada Malaysia yang boleh berjaya dalam forever. Okay? Kenapa? First, kita gaji sikit Malaysia. Okay, you nampak tak? You tahu tak? Malaysia adalah satu tempat yang hampir semua rakyat dia dalam badan dia ada darah MLM. Okay. Siapa ada perasaan ini? Malaysia adalah satu negara saja dekat dunia yang hampir semua rakyat dia dalam darah dia ada MLM. Siapa setuju? Okay? Siapa setuju? Mari. You tak akan jumpa di mana-mana satu negara. You pergi Jepun, you cuba pergi Jepun. You cuba pergi USA. You cuba pergi Turki. You cuba pergi India. You cuba pergi Filipina. You pergi satu dunia pergi cari. You mana ada jumpa satu negara yang MLM company dia lebih daripada 1,000. Ada tak? Tak ada. Malaysia syarikat yang sudah daftar dengan kerajaan yang buat MLM sudah mencecah more than 1,000. Kalau ini bukan tempat yang betul, mana satu tempat adalah tempat yang betul buat MLM? Sifu nak tanya kamu. Bukan saja local company kalau itu company giant, Amway, macam Forever Amway, Herbalife, New Skin, Usana. Ini giant company mana satu you tak jumpa dekat Malaysia? Sifu nak tanya kamu semua. Mana satu giant company MLM you tak jumpa dekat Malaysia punya? Dia rasa I tak nak masuk Malaysia because Malaysia tak boleh buat MLM. Susah nak kembang MLM, I tak nak masuk. Ada tak? Sifu nak tanya kamu, ada tak? Tak ada. Semua company MLM yang kuat dia mesti masuk Malaysia. Kenapa? Because Malaysia adalah satu pusat yang kembang MLM. Faham tak? Dia macam apa tau? Malaysia dia macam itu Mekah bagi Muslim tau. Dia ada satu tempat yang orang MLM mesti mau datang dia. Ya faham tak? That's why you kena faham ini. Kita semua sangat betul tau. Kita berada di satu tempat yang sudah betul, yang you tak akan gagal kalau you buat MLM. Dan you jangan pergi buat macam-macam. Jangan pergi buat apa insurans. Kadang-kadang I tengok, I pun pelik apa pasal you orang. You sudah tuduh satu tempat yang betul, you lagi mau pergi tengok ini, tengok itu. Jangan. Ini tempat yang paling cantik. Semua MLM company, dia akan datang Malaysia. Okay, you ada nampak itu semua insurance company, semua property company, semua unit trust company datang Malaysia dah. Ada tak? Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Betul tak? So kalau tak ada maksud apa? Tak ada, maksudnya ini bukan tempat untuk mereka. Betul? Tak ada semua itu insurance company ke unit trust company datang Malaysia. Tak ada. Tak ada. Hanya MLM. Hanya MLM semua orang mau datang Malaysia. Kenapa? That's why you jangan takut kita tak cukup player. Sifu, susah lah. I tak ada fighter dekat Malaysia. Kalau you rasa tak ada fighter, itu company datang Malaysia buat apa? Sifu nak tanya you. Itu Forever, Amway, Herbalife semua datang Malaysia buat apa? Kalau sini tak ada fighter. Betul tak? You orang setuju tak? Yes or no? Okay, you jawab Sifu. Yes or no? Kalau sini tak ada fighter, buat apa itu sampai ke semua company mau datang Malaysia? Datang satu tempat yang tak ada fighter buat apa? Bazir wang. Bazir kos. Bazir masa. You ingat dia orang bodoh You ingat ini Forever bodoh? You ingat ini apa? Amway bodoh Ini Herbalife bodoh Datang Malaysia, datang satu tempat yang tak ada fighter. Fikir baik-baik. Kalau yang tak ada fighter pun anda sendiri. Bukan ini market tak ada fighter. Siapa setuju? Siapa setuju Sifu cakap? You tulis setuju sana. Kalau you tak ada fighter, adalah masalah kamu. Bukan ini tempat tak ada fighter. Malaysia penuh dengan fighter. Kenapa? Rakyat semua ada darah MLM. Ini tempat yang paling gila di dunia. Paling gila. So you jangan hairan satu hari bila Sifu announce dalam kumpulan Sifu sudah ada 1,000 orang jutawan. You jangan hairan. Okay? Sifu akan announce ini satu hari nanti Sifu akan umumkan
dalam Bio International Group sudah mencecah 1,000 orang jutawan. Okay? Faham tak? So ini sangat-sangat penting. Okay? You sudah tempat yang betul. Dan kita tengok sekarang apa jadi dengan Malaysia. Okay? Kita tengok. Company yang tak kuat, MLM yang tak kuat, dia akan jatuh. Dia akan hilang lenyap itu saja. Sampai you mau jumpa itu mayat, itu bangkai pun tak jumpa. Okay? Hilang lenyap saja. Kenapa? Because dekat satu tempat yang sangat sesuai buat MLM, okay, hanya company yang betul-betul genuine, yang betul-betul kuat, dia boleh hidup selama-lamanya. Company yang datang sekejap macam Chipmore banyak. Dalam 4 tahun, sudah 400 company hilang lenyap itu saja dekat Malaysia. You orang tak tahu. Mungkin you tak sempat dengar nama. Itu nama belum keluar lagi, sudah hilang. That's why you tak tahu. Ya kah? Ada 400 syarikat itu you tak pernah dengar. Because dia tak pernah sampai ke telinga you, sudah hilang. Banyak sangat. Semua orang pun fikir ini tempat yang betul. I nak buka company. I nak jadi jutawan. Itu company lokal. Itu bos banyak. Itu otak tak tahu apa. Dia cakap, I mau buka company. I mau buka, I mau jadi jutawan. Okay? Dia sebenarnya, dia bukan nak buat you jutawan. Dia sendiri nak jadi jutawan. You tak pandai, you pergi tolong dia jadikan dia jutawan. Faham tak? That's why ini semua orang, bila dia buat, dia tak jadi, dia tutup. Tak jadi, tutup. Tak jadi, tutup. Tak jadi, tutup. Banyak sangat. Because dia mungkin pernah datang sharing sipu. Oh, rakyat Malaysia penuh dengan darah MLM. Betul. Dia buka. Tapi dia tak dengar habis. Betul tak? Dia tak dengar habis. MLM kena betul baru boleh buat. Bukan itu company you buka, you ingat itu ada. Ini orang, orang ada darah MLM tak semesti mau join you company. Itu apa? Itu lousy punya company. Betul. Orang mau join pun pilih macam Forever. Betul tak? Itu company yang hebat, gegasi. Orang mau pilih ini. Okay? So ini sangat penting. So sekarang terjadi di Malaysia, kita ada apa? Dekat Malaysia kita ada T20. Kita ada M40. Kita ada B40. Siapa pernah dengar ini? T20, M40, B. Okay, you letak me. You letak me dalam chat. Siapa pernah dengar benda ini? Kita ada T20, M40, then B40. Ada tak? Semua ada. Okey, siapa yang tak tahu punya? Siapa tak tahu apa itu? Itu T20 apa? Itu durian lah. Itu apa jenama durian lah. Itu musang king kah? Apakah? Okey. Siapa tak pernah dengar Mia bagi sipu? No. You tulis tak apa Mia, jangan malu. You tak tahu, you cakap tak tahu tak apa. You tulis no saja. Tengok, jangan ketawa. Betul kita ada kawan tak tahu. Dia ingat ini jenama durian. T20, M40, okey? Ada Abdul Rahman. Okey. Lagi Aida Adnan, tak ada. Okey. So dengar baik-baik, okay? Hari ini you akan ambil tahu. Because itu adalah kebaikan kamu join coaching. So next time orang tak boleh ketawa you lagi. Apa T20 durian, M40 durian. Tak ada, okay? Tak ada benda ini, okay? T20 itu ada apa? T20 adalah orang yang income dia paling tinggi di Malaysia, 20%. T itu, kita cakap T tinggi lah. Yang tinggi, T. Tinggi. Okay? 20% adalah orang yang kaya dekat Malaysia. So M40 itu middle range adalah orang yang sederhana. Dia tak kaya sangat pun dia tak miskin, 40%. Okay? Yang paling bawah adalah B, bawah. Paling bawah punya bottom itu 40%. Orang yang miskin di Malaysia adalah 40%. 40%. Okay? So, bila you kaji, kita punya pendapatan rakyat Malaysia, you dapati orang yang T20, ini semua adalah customer bagi Forever. Because dia ada wang. Dia takut mati. Betul tak? Dia akan beli produk kesihatan, makan-makan, dia mau panjang umur, dia mau sehat, dia takut mati, betul? Dia makan-makan, dia beli produk dengan kamu, T20. Okay, of course M40 ada yang boleh beli produk dan ada yang nak bisnes juga because dia make income tak cukup. Dia sederhana, dia tak kaya sangat tapi dia nak jadi kaya. Dia nak jadi kaya gila macam Siti Rafida, betul? Oh, nampak dia untung juta-juta, dia nak kaya juga. Dia nak jadi macam Siti T20 sudah, betul? Dia tu,
Dulu I kena City baru B40. Kenapa tiba-tiba jadi T20? Dia rasa, oi, I pun mau kaya macam itu. Okay, dia datang join. Ini adalah prospek kita yang boleh bisnes dan juga boleh guna produk. Yang paling teruk adalah apa? B40. B40 adalah orang yang sangat perlu business forever. Faham tak? Sangat perlu. Because dia sudah miskin sampai sudah naik bendera putih. Saya tahu tak bendera putih? Oi, sudah naik bendera putih. Ada yang tak sempat naik bendera putih sudah apa? Terjun itu bangunan, sudah bunuh diri. Banyak dekat Malaysia, Sifu bagi tahu ya orang, jangan main-main. Ini semua adalah orang yang sangat-sangat miskin. Sampai mau makan pun tak cukup wang. Ini adalah orang yang sangat perlu forever business. Dan Sifu nak bagi tahu kamu semua, sekarang bukan lagi B40. Skor sekarang sudah mencecah B50. Maksudnya, yang 40% yang middle, ada 10% sudah jatuh ke bawah. Faham tak? So, bawah sudah naik jadi 50% sekarang. Maksudnya sekarang dekat Malaysia, 10 orang, ada 5 orang miskin. Lebih separuh adalah orang yang miskin. Faham tak? Faham? So, you kena faham benda ini. So, you kena ambil peluang ini untuk cepat-cepat kembangkan business forever. Jangan lambat lagi. Okay? Kena cepat-cepat pergi tangkap ide market. Dan tadi Sifu cakap apa? Kita semua orang di sini, kita duduk dekat Malaysia. You tak nak buat Malaysia market, you nak buat lain, buat apa? Betul tak? You sangat kuat, you darah sudah siap ada MLM. Betul tak? Itu kawan-kawan semua ini, semua kawan-kawan rakyat semua ada darah MLM. Betul? Itu lagi apa? T20 mau you. Itu apa? M30 pun mau you. Sampai itu last B50 pun mau you. You mau buat apa lagi? You semua pun sudah dapat. Tapi kalau you tak niaga, you tak betul-betul masuk tempat yang betul, you apa pun tak ada. Faham tak? You apa pun tak jadi. So Sifu di sini Sifu terfikir satu story. Siapa di sini suka dengar cerita ni? Bagi Sifu yes. Tiba-tiba Sifu fikir satu cerita. Sifu nak cerita sama you. You tulis yes. You tak yes, Sifu tak nak cerita. You nak dengar cerita, you tulis yes. Tulis yes, yes, yes. Cukup banyak tak? Okey. Siti tolong cek. Ada semua letak yes lah. Kalau tak ada satu, kita buang dia dulu. Jangan kasih dia dengar. Okey. Semua tulis ni Sifu. Semua tulis Okey. Ini apply sangat baik hati lah. Ini apply Tengok downline tak tulis pun cakap sudah tulis. Okey. I tahu Mia. Mereka takut kena buang. Okey. So Sifu terfikir satu story tentang unta tau. Unta. Tahu unta tak? Tahu unta ia unta ada bongkor besar-besar Mia. Tahu Okey. Ini satu hari dia ada 2 ekor unta tau. Satu ayah, satu anak. So ini ayah dengan anak dia tengah borak tau. Tengah borak-borak. So borak-borak masa borak itu anak tanya ayah tau. Dia tanya ayah. Ayah, kenapa kita kaum unta ini sangat hodoh tau. Sangat hodoh. Itu bulu mata sangat panjang tau. Oi, macam hantu dia cakap. Oi, sangat hodoh dia cakap. So itu apa tau? Itu ayah unta mencakap, ayah anak, you tak faham lah you. Kita unta adalah haiwan yang paling hebat di dunia. Kenapa? Kita punya bulu mata panjang because bila kita merentasi itu padang pasir, okay? Ini bulu mata dia boleh halang itu pasir masuk mata. Dia macam wiper tau. Dia boleh juk. So itu sebab kita haiwan satu jenis saja boleh hidup dekat padang pasir. Dia cakap ini, wah itu anak, bila anak dengar ini dia cakap, oi betul. Wah ayah, kita unta adalah haiwan yang paling hebat di dunia. Yeay, unta boleh. So tiba-tiba dia ada soalan nombor 2. Dia tanya ayah dia, ayah, ayo kenapa kita kaum unta kita punya telapuk, itu telapuk tak? Dia punya kaki, dia punya tapak tau. Kenapa itu tapak sangat tebal, sangat hodoh lah dia cakap. Ayo, itu ayah cakap, anak, you kena faham. Kita unta itu tapak kaki tebal,
because kita nak jalan atas padang pasir. Mana ada satu haiwan boleh jalan dekat sana? Kita unta adalah haiwan yang paling hebat dekat dunia. Yeay! Oh, anak dengar. Weh, tiba-tiba. Mula-mula dia rasa hodoh tau. Sekarang dia cakap, oh, unta terbaik. Unta terbaik. Faham tak? Wah. So, lepas tu anak dia fikir-fikir, dia cakap, ada soalan nombor 3 pula. Ya, ayah. Kenapa kita main unta sangat hodoh? Ada itu punggung. Ui, besar itu punggung. Tak cantik lah. Orang punggung di depan, kenapa kita main punggung di belakang? Dia cakap tak cantik. Dia cakap, okay. So, itu ayah pun cakap, ada orang ketawa. Kenapa you ketawa? Betul tak? Punggung kita di depan, dia punggung di belakang. Dia tak cantik, sangat hodoh, dia cakap. Okay, so ayah cakap, ayah, unta anak, you tak faham. Kita unta ada punggung because kita boleh simpan lemak yang cukup. Kita boleh tahan lapar dekat padang pasir. Kita haiwan yang paling hebat di dunia, tahu tak? Oh, itu anak dengar. Oh, sangat happy. Oh, ayah, unta terbaik. Unta terbaik. Wah. So, tengok. Ini ayah dengan anak berborak-borak sangat happy. So, last kali anak dia tanya, oi, ayah, I dengar you cakap memang betul kita haiwan terbaik di dunia tau. So, I nak tanya ayah satu lagi. Kenapa kita dua orang duduk dalam zoo? Kita bukan atas padang pasir. Kita unta terbaik di dunia tapi kita duduk dalam zoo tau. Okay? You faham tak? Hari ini sama. Kita sudah ada kehebatan semua. Malaysia pun sudah betul. Betul tak? So, kita tak buat forever. Kita pergi buat lain-lain. Kita duduk dalam zoo buat apa? You ada tempat yang betul, you tak nak niaga, you tak nak buat, you mau pergi tempat yang tak betul. You hebat pun tak guna, faham tak? You, terbaik. Siti terbaik. Papa Berry terbaik. Tapi duduk dalam zoo. Okay? Tak boleh buat MLM. Tak buat MLM. Duduk dalam zoo. Apa you boleh buat? Okay? Cuba bayangkan. Okay? Nampak tak? That's why hari ini, Sifu tahu benda ini tau. Sifu tahu benda ini. Itu sebab you jangan hairan tanya, Sifu, kenapa you boleh buat MLM sampai 24 tahun? Betul tak? Jangan tanya soalan ini lagi. Boleh? Jangan tanya lagi. Takkan Sifu nak masuk zoo? Betul? Kalau tak buat MLM, you mau masuk mana? You mau masuk zoo apa? You kalau adalah yang paling hebat dekat dunia, you mesti kena duduk dekat platform yang betul, bukan dalam zoo. Yes or no? Siapa setuju? Tulis yes. Siapa setuju Sifu cakap tulis yes. Siapa mau duduk zoo punya sini? Okay, tulis no. You tak setuju Sifu punya tulis no. Kita bawa you masuk zoo. Oi, ada mau masuk zoo kah? Okay. So faham tak? That's why itu sangat penting. Okay. Semua kena ingat. Jangan jadi unta yang duduk dalam zoo. You kalau hebat please go to padang pasir. Tunjukkan kehebatan kamu. Okay? So di sini last Sifu nak cerita sedikit tentang puting beliung. Because Siti dia cakap Sifu kena cakap puting beliung. Okay, puting beliung itu sangat penting. Puting beliung, okay, itu adalah satu benda. You jangan ingatlah business forever dia datang secara semula jadi. Tak ada benda yang jadi semula jadi. Faham tak? Siapa baru bersalin di sini? Ada? Ada tak? Siapa ada honeymoon baru saja bersalin di sini? Ada? Tulis me. Ada? Atau ini 1-2 tahun bersalinnya? Ada? Tulis me. Siapa nak tengok? Ada? Tak ada? Kenapa sini tim tak produktif? Okey, ada. Oh, ada yang produktif. Siti Rafida sangat produktif. Dia rajin buat manusia. Dia tambah populasi Malaysia. Okey, dia sangat rajin. Okey. So Sifu nak tanya contoh ini kawan kita baru bersalin. I nak tanya bila you bersalin okey, you nak keluarkan you punya anak. Okey, adakah dia keluar semula jadi atau you kena guna tenaga you untuk keluarkan dia? Sifu nak tanya. Dia keluar semula jadi ke you push pasti dia keluar. Tulis. Kalau push you tulis push. Kalau dia keluar sendiri you tulis magic. Maksudnya anak you magic. Dia sendiri merangkak keluar punya. Ada? Tulis. Ada tak? Push.
Betul? Okey, semua push. Okey, sama juga. Dalam business forever living, tak ada anak kita dia sendiri keluar punya, kawan. Faham tak? Mana ada anak dia merangkak sendiri keluar. Oh, mami, I sudah keluar. Mami tak tahu tau. Mami tidur. Tiba-tiba anak sudah keluar. Mami tak tahu. Okey, tak ada. Ini business, kita kena push. Okey? Kita kena push. Itu bila kita kena guna tenaga, kita kena faham tau. Kita nak guna tenaga, dia tenaga ada dua jenis. Dua jenis. Okey? Dia push. First adalah push. Kalau you orang yang pandai, you guna engine number 2. Engine number 2 dia push campur pull. Dia bila push lepas tu dia tarik tau. Okay? So tarik itu ada apa? You tengok angin biasa, kalau you tidur, you dalam bilik tidur, you pasang itu kipas you buka itu kipas, itu angin adalah push punya. Dia kasih you sejuk. Oh, lega. Oh, lega, betul. Dia kasih you sejuk. Itu push punya angin. Betul? Itu first. Tapi puting beliung dia bukan push tau. Ini puting beliung, dia tarik punya. Betul tak? Kalau you tengah tidur, itu puting beliung datang, dia tarik you naik atas langit tau. Bukan orang, itu rumah, itu apa kereta, itu lembu pun dia boleh tarik naik atas punya. Itu pull. That's why kenapa dalam business forever living, kita kena guna dua engine. Bukan push saja. Bukan tiap-tiap hari jumpa downline. Oh, buat 5cc. Buat 5cc. Buat 5cc. Pergi buat 4core. Pergi buat 3S. Pergi buat. Push. Bukan. You kena push campur you kena pull. Buka engine number 2, pull. You kena jadi puting beliung. Puting beliung tak perlu push punya. Tak perlu push pun. You tarik semua naik. Itu. Macam itu angin puting beliung punya. Oh, semua naik atas. Okay? Okay. So you nak jadi puting beliung, semua adalah ciptaan kita. Okay, apa yang kita buat. Ini semua adalah berkaitan dengan apa yang kita buat sebenarnya. So Sifu ada cakap ada dua syarat. Dua syarat untuk menjadi puting beliung. So syarat pertama adalah anda mesti jadi orang yang paling awal settle insentif. Okay, anda mesti kena jadi orang yang paling awal. Okay, contoh 5cc. Dia cakap contoh 5cc. Okay, ada orang settle 5cc hujung bulan. 30 hari bulan dia pergi key in. Oh, Ablay, I settle 5cc. Ada orang settle 5cc 15 hari bulan. Dia tengah bulan dia settle. Ada orang yang settle 5cc awal bulan. 7 hari dia settle. Faham tak? So, you rasa mana satu adalah puting beliung? Sifu nak tanya. Kamu, yang hujung bulan, tengah bulan atau awal bulan? Okey, jawab. Kalau awal, tulis awal. Kalau tengah, tulis tengah. Atau hujung, you tulis hujung. Mana satu adalah puting beliung? Jawab Sifu. Awal. Yes. Awal. Okey, kenapa? Kenapa awal? Kenapa bukan hujung? Boleh jawab tak? Kenapa awal? Kenapa bukan hujung bulan? Because bila you awal bulan settle, you 7 hari sudah settle, itu puting beliung, dia ada masa untuk tarik. Dia akan tarik ada 23 hari lagi dia boleh tarik. Betul? Tapi kalau you settle itu 5cc hujung bulan, 30 hari bulan you settle, you ada 1 hari saja. Puting beliung 1 hari. Oh, sekejap. Itu sebab ayam pun belum tarik, dia sudah next month. Okay? You sudah itu jadi angin biasa pula. Sudah jadi angin kipas pula. Itu puting beliung sudah hilang. Faham maksud Sifu tak? Okay? Bukan saja 5cc. E-com manager pun kita nak jadi orang yang paling awal settle. CBM pun kita nak jadi orang yang paling awal settle. Kenapa? Because CBM pun ada grade B. CBM pun ada A. Pun ada A+. Faham tak? Faham? So ini adalah satu syarat untuk jadi puting beliung. Kita mesti jadi orang yang paling awal dalam tim kita settle segala insentif. So syarat nombor 2, kita mesti kena highlight. Bila you settle, you mesti kena highlight. Oh, ini siapa? Ini
Munira sudah settle 5cc. Oh, Cikgu Ain sudah settle 5cc. Okey, kita kena highlight benda ini. Jangan diam-diam. Jangan sudah settle 5cc, you diam-diam saja. Kalau diam-diam, macam mana boleh jadi puting beliung? Ora, itu single, sudah jadi single awal bulan. Tapi you diam-diam sampai hujung bulan jadi kucing. Miau, miau. Tak ada suara. Betul tak? Itu puting beliung dia tak keluar. Desa ini dua syarat you kena sangat penting. Okay? Sifu ambil satu contoh. Tahun lepas. Tahun lepas siapa adalah puting beliung? Okay? Yuslida. Okay, you ingat Yuslida tak? Okay, bila Yuslida datang cari Sifu. Dia cakap, Sifu, I nak settle 5,000cc. Saya sudah sangat dekat. I boleh capai 5,000cc. So Sifu cakap ini. Sifu cakap, you jangan buat 5,000. Okay, you kena jadi GLT. Faham tak? You kena buat 7.5K. So Sifu cakap sama dia, you jadi puting beliung. You kena jadi satu puting beliung. Okay? You boleh pull tau. You boleh pull. So dia jadi orang first. Dia jadi orang yang paling awal settle insentif. Betul tak? Siapa paling awal settle CBM? Betul? Siapa paling awal settle CBM? Siapa paling awal settle itu apa? CC dia. Siapa paling awal push gear dia? Dari 300 ke 400 ke 500 ke 600. Siapa? Yuslida. So, dan bila dia jadi orang yang paling awal settle, apa dia buat? Syarat nombor 2, apa itu? You kena highlight, betul tak? Betul? You kena buat bising. You kena bagi semua orang tahu, you sudah jadi puting beliung. You sudah settle CBM. You sudah tolak gear sampai 500, 600. Ni nampak? So, apa terjadi? What happened? Okay? Ramai leader datang. You tahu Yuslida tarik. Ramai leader datang. Tanya Sifu. Sifu, apa terjadi dengan Yuslida? Tiba-tiba jadi gila. Apa terjadi dengan Yuslida? Kenapa? Betul tak? Yuslida ada push you orang lah. Dia tak ada push you pun. Betul tak? Tapi dia apa? Dia pull. Betul? Ada. Siapa ada kena rasa dia pull kamu punya? Ada. Tulis me. Siapa last year you ada rasa Yuslida ada tarik you punya? You kasih me. Tulis me sana. Ada. Okey. Itulah puting beliung. Faham tak? Itu adalah puting beliung. So, tapi hari ni Sifu nak bagi tahu. Bukan dia satu saja puting beliung. Because puting beliung, bila dia sudah muncul satu, dia akan pecah jadi 2. Pecah jadi 3. Pecah jadi 4. Siapa pernah tengok puting beliung pecah punya? Ada nampak 2, 3, 4 punya. Siapa pernah tengok dalam TV ke, video ke? Ada tak? Ada. Tulis yes. Siapa pernah tengok benda ini? Tulis yes. Okey. Nampak? Dia boleh keluar. So satu Yuslida boleh pecah. Miza boleh pecah. Ina boleh pecah. Siti Rafida boleh pecah. Betul? Dia boleh pecah banyak. So sama-sama ini satu tempat lah. Penuh dengan puting beliung. Okey, itulah sebabnya Malaysia cipta rekod tahun lepas. Okey, you ingat apa? You ingat itu rekod tahun lepas datang sendiri ya? Siapa ingat itu rekod dia datang sendiri punya? Ada datang sendiri ke kita push tampu? Sifu nak tanya you orang. Adakah itu benda dia merangkak keluar sendiri ke? Kita push and pull. Mana satu? Cuba fikir. That's why hari ni Sifu nak bagi tahu you orang. You orang banyak dekat sana, ada ramai lagi tengah tunggu durian jatuh. Faham tak? Duduk sana. Ayo Sifu, fighter tak datang lah. Ayo Sifu, durian tak jatuh ah. Betul tak? I bagi tahu you, durian mana jatuh semula jadi. Betul? You kalau nak dapat durian, you nak dapat apa? You nak dapat fighter, you kena push and pull. You 5cc pun hujung bulan. Siapa nak jadi fighter kamu? Jawab Sifu. Siapa nak jadi you punya fighter? You sebagai leader, sebagai manager pun 5cc mau sampai hujung bulan baru you nak buat. Macam mana you boleh jadi puting beliung dalam you punya team? Sifu tanya you. You ajar Sifu. Bagaimana you manager,
You settle 5 sisi hujung bulan. You mau you downline semua jadi A. Jadi A+. Boleh tak? Boleh tak manager? Hai, mari jawab Sipu. Boleh tak manager kita? Manager Sipu yang tersayang di sini. Bolehkah? Bolehkah you downline you score A kalau you settle 5 sisi hujung bulan? Jawab baik-baik. Fikir baik-baik. That's why hari ini you cakap I mau menang. I mau top, I mau top, I mau top. You tahu setiap bulan forever ada puting beliung keluar. Top 20. Betul? Top 20 PNM. Top 20 group volume. Okay? Siapa di sini ada dalam top 20? Okay. You tulis me. Tulis me. Siapa ada dalam top 20 list? Setiap bulan ya. Papa Berry. Siti Rafida. Lagi? 2 orang saja. TD itu siapa? Siapa TD? CBM Tania Disit. Oh, Tania Disit. Okey. Lagi? Lagi siapa? Anastasia. Anastasia ada dalam list. Okey. Lagi siapa? Okay, you tengok. Semua yang ada dalam list top 20 ini, okey, sebenarnya mereka sudah ada syarat puting beliung. Hanya tinggal you ada bagi highlight tak? Itu saja. You tinggal syarat nombor 2 saja. You kalau ada bagi highlight, you terus jadi puting beliung. Okay, yang genuine. Okay, yang boleh pull, ada pull effect. Okay, tapi kalau you top 20 list pun belum masuk lagi. Okay, apa you kena buat? You mesti kena sahut cabaran untuk masuk top 20. Okay, first thing, you kena sahut cabaran untuk masuk top 20. Kalau belum cukup lagi, belum cukup sisi lagi, tak apa. Kita start dari senang punya dulu. Kita jadi 5 sisi puting beliung dulu. Boleh tak? Boleh tak? Kalau kita tak boleh masuk top 20, kita jadi 5 sisi puting beliung dulu. Boleh tak? Boleh. Lepas tu kita naik 25 sisi puting beliung. Kita naik 50 sisi puting beliung. So kita buat sampai satu hari, you akan sangat terkejut. You akan sangat hairan. Sipu, ayo, saya sudah masuk top 20. You akan tahu, you akan masuk top 20 nanti. Okay, because you sudah buat benda yang betul. Itu sebab you boleh masuk top 20. Kalau you tak buat benda yang betul, memang you tak masuk top 20. Okay, boleh faham tak? So, siapa setakat ini you ada belajar something yang bagi Sipu? Yes. You ada belajar something yang bagi Sipu? Yes. Okay. Wah, Sipu sudah ambil semua masa Siti ya. Okay, I rasa cukup Sipu sharing dekat sini. Okay. Sipu nak bagi sedikit masa you orang share juga. Kalau you orang dengar, biasanya tak puas lagi Sipu, tak puas lagi. Okay, tak puas lagi. Okay, kalau I cakap lagi, you orang semua sembelit tau. You orang nak cakap, tak dapat cakap. Masa sudah tak cukup. Sipu tak nak you orang sembelit pula. Nanti you cakap, oi susah. Ayo, I pagi ini, I join kelas Sipu jadi sembelit pula. You salahkan Sipu pula nanti. Kita jangan. Kita bagi sedikit peluang bagi kita manager di sini. Lepaskan sembelit kamu. Okay. So kita bagi Sipu dengar pun tak boleh lama lah. Because 12 Sipu ada meeting. So Sipu boleh dengar 5 orang. Okay. Siapa nak share sini? You nak Sipu kenal kamu, you kena buka mulut lah. You kalau you tak buka mulut, Sipu tak kenal kamu Mia. Okay. Siapa nak share? Cepat. Okay. Kita pas balik kepada host kita. Aku nak share masa tu. Okay. Baik. Okay. Sekejap je sebab bagi ruang pada rakan-rakan lain. Okay. Pertamanya, saya Papa Berry. Terima kasih kepada Siti Rafidah. Meeting sangat-sangat best pagi ini. And absolutely thank you untuk Sifu. A zillion thank you. Sebab banyak sangat ilmu yang kita dapat pada hari ini. Alhamdulillah kan. Walaupun memang ada benda yang memang kita dah tahu, tapi biasanya kalau datangnya mulut orang yang sangat-sangat hebat macam Sifu, dia mesti ada satu dimension lain yang kita boleh belajar dari masa ke semasa, insyaAllah. So, insyaAllah memang kita nampak teknik puting beliung tu. Saya nampak dah macam Ustaz Izzuddin buat kan, macam Ustaz Syafrul Zamzam buat, diorang sentiasa war-warkan kerjaan diorang. Itu merupakan satu teknik puting beliung yang saya dengan Baiti sebenarnya
Betul cakap Sifu, kami dah ada benda tu sedikit tapi kami kena gunakan lagi supaya kami dapat jadi vacuum yang dapat suck every single person sama ada dalam tim kami ataupun luar untuk sama-sama tak naik seperti kami insyaAllah. So tu je lah kot, nak bagi ruang pada orang yang angkat tangan belaka macam Kak Mas, macam Mon kan. Macam Syim, kau angkat tangan kat Zoom Syim, kau angkat tangan kat Zoom aku tak nampak. Aduh. Nak Syed juga. Kroni bagi bini aku jap. Baik. Aduh. Pas button dekat saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sifu. Okay, first time tahu cakap dengan Sifu direct ni. Okey, sebenarnya saya alhamdulillah saya sebenarnya syukur sangat kan. Terima kasih PCM Siti Rafidah yang jemput Sifu. Hari ni dapat coaching kan direct pada Sifu. Dan betul apa yang Sifu cakap tentang puting beliung tu. Walaupun saya memang dah dengar dah puting beliung dalam terpayaki, tak tahu macam mana kan. Tapi alhamdulillah selama sebulan kami telah mengamalkan sebenarnya konsep puting beliung walaupun tak dapat apa maksud puting beliung sebenarnya pada isi puji itu. Alhamdulillah sejak kami buat GEP secara live kan bersama Papa Berry setiap hari Ahad lepas Zuhur kan pukul 2 sampai pukul 4 macam tu. Itu konsep puting beliung yang kami amalkan untuk tim kami. Sebabnya bila kami cakap dengan beraninya secara live macam tu, anak-anak buah yang selama ni yang diam, diorang pun akan jadi tertarik tau. Diorang pun akan ditarik naik sama. Yang selama ni diorang senyap kan. Alhamdulillah ramai ada dah 5 orang prospek jumpa bawa Zoom. Lepas tu hari ni pun lepas Zuhur lagi ada 6 orang. Datang bawa diorang ni baru masuk tapi diorang terus nak lonjak naik macam tu sebab dia tahu dia punya leader dia tu boleh tarik diorang sekali kan sebabnya diorang masih baru tak reti cakap so dia tahu leader ni boleh bantu diorang so itu membuatkan diorang semangat. Andai kata kalau kita tak semangat kita pun senyap kan tak highlight ke tak bising-bising macam tu tak buat kepo-kepo tak berani kan tak berani ke hadapan jadi diorang pun jadi tak beranilah sebab diorang pun masih baru kan so bila kita sendiri berani dan kita akan membuatkan tim kita pun jadi berani so itulah saya pun memang nak menyuruh diri saya terutamanya memang kena sentiasa berani supaya anak-anak buah kita akan jadi berani dan terampil ke hadapan insya-Allah. Terima kasih Sifu, itu saja. Okey. Pas button siapa ni? Kepada siapa? Syim. Hai. Assalamualaikum, salam sejahtera Sifu. Okay. First time dapat bercakap dengan Sifu. Okey. Saya Syim. Okey, saya bawah CBM Ezadin. Dulu dia upline saya, sekarang saya jadi downline dia. Okey, untuk bulan ni adalah bulan yang ketiga untuk saya fight F2D bersama dengan saya punya manager juga. Abang Ariel pun ada dekat dalam ni. Kami dua-dua untuk fight F2D lah bulan ni. Okay. Saya satu yang orang kata first time untuk berada dalam circle ni walaupun sebelum ni saya banyak pengalaman tapi tak boleh nak lawan dengan Forever. Kalau sebelum ni saya selalu cakap kat Ezalin, aku dulu sangat huha. So sekarang ni Sifu, bila saya dapat tim yang baru sekarang ni, saya dapat tim yang semuanya lebih kurang macam saya. Huha. Sebab apa? Saya rasa dulu Ezali susah nak kontrol saya. Sekarang ni saya rasa saya punya tim, saya pula susah nak kontrol. Tapi bila dengan Kak Pidah kata, Syim, apa yang kau dapat ni, itulah yang kau dapat dulu. Kan? Maknanya perangai yang sama. Kan? Cuma saya juga sangat teruja dengan Sifu sebab dalam ni pun ada husband saya juga Sifu, Abeno. Kami lain-lain tempat sekarang ni. Dia dekat sana, saya dekat sini. So kami teruja sangat sebenarnya nak jumpa Sifu sebab Kak Pidah dia antara kalau Sifu cakap 4 speaker tadi, 4 ciri speaker tadi memang ada dekat Kak Pidah. Sajalah nak tee up juga Kak Pidah ni. Sifu tahu tak, ada satu pagi tu lepas subuh, dia boleh telefon saya dalam keadaan yang mamai-mamai lagi kan, dia, bangun waktu subuh tu. Sekali Kak Pidah, dia hantar voice note. Sifu tahu tak, saya boleh melompat daripada katil dengan suami saya, terus duduk dekat Soho, kita orang tengok sisi. Tu Kak Pidah punya aura dia memang lain tau. Macam dengan Ezadin, dia agak mak-mak sikit kan, macam
macam tu kan. Dengan Kak Pidah ni dia bukan dia putih beliung, dia jadi torpedo terus dah. Tapi apa-apa saya dengan husband memang happy sebab kita orang memang dapat team yang adik-beradik dekat dalam ni pun sangat awesome, sangat support each other kan. Saya pun tak ada segan silu nak bertanya kan. Saya pun seronok happy dekat dalam ni. So terima kasih sekali lagi dekat Sifu sebab buka ruang dan peluang untuk kami husband untuk berjuang dekat dalam ni pula. Dan bawah saya ni ramai sangat yang memang dah tak ada income sebab diorang banyak buat bisnes kedai makan. Bila kedai makan diorang memang total loss. So saya tak sangka dalam bulan lepas saya boleh lahirkan 2 orang supervisor serentak. Itu yang saya rasa macam sesuatu yang luar biasa jugalah. So terima kasih banyak-banyak untuk kawan-kawan juga untuk upline, downline untuk tim semualah. Terima kasih daripada saya. Sifu doakanlah Sifu untuk saya. Jaya. Ini bulan 150 kita sama-sama doa. Okey. Okay, siapa lagi nak share? Saya. Mana boleh tu? saya share ke? Hello. Aziz. Ya. Sila Makcik Cik, silakan. Ustaz. Siapa saya? Ustaz. Cakap je, gebut. Ni tak ada Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua. Dan terutama kepada Sifu lah. Saya nak ta'aruf secara ringkas dulu. Saya rasa dalam ramai-ramai yang manager berada dalam meeting pada pagi ini, saya lah yang merupakan adik bongsu insya-Allah kot. Adik bongsu yang baru dalam Forever ni baru dalam 4 bulan lebih, baru naik manager baru dalam 3 minggu, dan saya berasal daripada Kelantan. Jadi saya nak share sikit berkaitan dengan apa yang Sifu sebut tadi, dan saya merasakan saya orang yang bertuah baru masuk, baru naik manager dan terus dapat bersama dengan Sifu menyedup segala aura-aura yang boleh menambahkan kita punya semangat. Dan untuk maklumat Sifu juga, saya sebenarnya apabila Sifu bentangkan tadi, boleh saya puji sebab percakapan Sifu itu sebagaimana yang telah saya follow sebelum daripada ini dalam Tepayaki dan sebagainya, memang terlalu banyak sangat ilmu-ilmu yang saya dapat ambil, dan kesemua ilmu yang Sifu sebut tadi dah saya pun mulakan sebab saya pun merasa terbakar juga dengan melihat manager-manager yang lama, dan saya merasakan saya meletakkan diri saya pun boleh berjaya bahkan lebih daripada mereka walaupun mereka dah lama. Jadi dengan sebab itulah apa yang saya buat sekarang ni. Dan untuk maklumat Sifu, saya ni di bawah rangkaian Faiz Betty, Izali dan juga Kak Pidah lah. Bawah atas saya punya upline adalah Ustaz Falah. Saya merupakan cucu kepada senior manager Faiz Betty, dan insya-Allah saya pun akan melahirkan manager insya-Allah dalam bulan depan paling lewat. Kalau sempat insya-Allah bulan ni di bawah saya. Cuma apa yang perlu saya kembangkan lagi adalah saya nak cerita adalah semangat untuk macam Sifu sebut, apabila kita nak jadi sebagai putun beliau ni, kita adalah antara orang yang terawal untuk menyiapkan kita punya 5 sisi sebagai contoh, dan kita kena war-warkan benda tu, dan itulah yang saya buat. Walaupun mungkin di peringkat tim tidak meletakkan syarat 5 sisi itu kena selesai sebelum 15 bulan. Saya tak tahu apa benda tu. Tapi dari sudut saya sendiri memang saya meletakkan kalau boleh saya nak selesaikan dalam tempoh seminggu. Benda tu. Tiba-tiba saya dengar member saya daripada negeri Perak yang di bawah rangkaian lain, rangkaian KB Rich Academy, dia kata manager ni biasanya kena selesaikan dalam tempoh 15 hari bulan, dah kena selesaikan sisi. Saya kata betul kau macam tu, saya tak pernah dengar pun. Tapi dari sudut saya sendiri memang saya meletakkan satu keazaman, saya memang kena selesaikan awal sebab saya nak pastikan orang bawah saya juga selesaikan awal. So kalau kita nak berjaya, kita memang tidak boleh nak selesaikan kewajipan kita tu di akhir bulan sebagaimana Sifu sebut tadi, macam mana kita nak beri efek kepada orang lain. So kita ni yang menjadi leader semua dalam ni memang kena selesaikan awal, sebab kita selesaikan awal tu kita memang nak kepoh. Sebab tu saya dalam grup yang saya masuk dalam 10, lebih daripada 10 grup Forever saja yang saya ada, memang saya akan jadi orang yang antara orang yang kata jadi bom lah, letupan. Walaupun mungkin ada orang terkesan, walaupun di sana mungkin ada orang yang tidak terkesan, bagi saya tidak ada masalah. Sebab benda tu saya memang kena sebut dan saya kena kecoh, sebab kalau kita tidak kecoh, dia momentum dia tak akan meningkat. Dia mesti kena
kena kepoh ataupun kecoh dalam mana-mana grup, sebab kita punya tim ni tak nak kita orang bawah kita melihat kita ni kalau kita senyap, maka dia nampak kita ni tidak serius pun dalam bisnes, sekadar suka-suka. Tapi kita sebenarnya serius, dan kita serius itu bukan untuk kita saja, tapi kita nak bawa semua tim kita yang berada di bawah yang masih lagi belum terinspirasi, mereka kena inspirasi dengan kita, dan mereka kena ambil segala peluang yang ada dalam Forever sebagaimana Datuk Desmond sebut tadi, sebab kita semua ni darah MLM. Semua kita ni darah ada apa ni, kita kata darah MLM tu memang setiap daripada kita ada, dan MLM ni mudah dikenali, dan sayang kalau kita tidak ambil platform Forever ni sebagai satu platform yang terbaik lah untuk kita serius untuk membantu lebih ramai orang lagi untuk sihat dan juga jana kewangan dan masa depan yang gemilang dengan Forever. Itu saja, terima kasih beri saya peluang pada kali ini. Okay, thank you. Okay. Yes. Sifu, Ustaz Aziz ni memang selalu jadi puting beliung. Kadang-kadang Siti pun terbakar. Dia selalu kecoh dalam grup. Yes, memang orang baru dia biasanya puting beliung. Itu orang lama dulu pun puting beliung. Tapi sudah jadi angin kipas. Itu yang bahaya. That's why Sifu sentiasa mau tekan ini. Ini orang lama sangat, lama-lama sudah sangat lilek. Macam itu anak tau. Mula dia lari. Lepas tu dia tidur bawah pokok. Itu yang bahaya. Okay? Saya tak relax Sifu, saya tak relax punya. Tak ada relax. Okey. Tetap buat. Okey. So, kita teruskan dengan Mas Liza, yes. Mas Liza. Kau semua dah selamat pagi, Datuk. Pagi. Saya Mas Liza alias naik manager dalam masa 6 bulan. Alhamdulillah. Tapi lepas tu saya boleh katakan kalau siapalah atas saya Ikim Ezalin kan, kalau rasa saya akan a bit orang kata dah slow down. Dia agak slow down sikit. Saya tahun ni saya ada banyak dugaan lah Datuk. So saya alhamdulillah lah saya dah tanamkan dalam diri saya nak bangkit semula. Bangkit yang saya katakan bangkit saya nak all out lah. All out seboleh-bolehnya. Dan saya juga sudah tarik juga saya punya downline saya dekat US iaitu Aluntia. Dia pun ada dugaan besar kat dia kat sana. So semua masing-masing dalam orang kata tengah settle down. Kita punya je lah orang kata masalah, sebab walaupun kita dah naik memang ada banyak dugaan datang. So nak bangkit tu memang saya kena betul-betul kau dengan dia saya dah cakap kami dah lakukan sesuatu di mana saya dah start buat presentation di mana kami nak fokus in terms of GEP. Even saya dah start pun setiap hari Ahad malam dalam pukul 9.30 atau 10 malam saya akan buat GEP. Walaupun seorang pun saya tetap buat. So then walaupun grup saya kecil, saya cuma ada 2 orang je. Jadi saya target seorang and then lain seorang. Itu je. Tapi pada saya consistency is very important. Walaupun kecil, kita akan besarkan. So saya dah target, saya kata sebab kami memang nak fokus in terms of satu untuk JP pada siapa yang berminat lah untuk bisnes. Satu lagi kami nak buat in terms of health fitness lah. So basically nak fokus in terms of C9, F15 in terms of fit punya program. Weight management lah. So basically semua dah kata saya ambil pada YouTube, siapa-siapa pun saya tengok Datuk punya, saya tengok Zida punya in terms of bagaimana untuk buat satu presentation yang kata untuk pemahaman yang at layman punya style. Macam tu. Kita tak nak terlalu detail yang sampai orang susah nak faham. So nak bangkit ni bukan bangkit yang mudah. It's not that easy. I really have to put all effort untuk satu presentation. Saya ambil masa sampai 3 hari, 4 hari untuk settlekan satu presentation saja. Di mana saya orang kata nak refer satu YouTube tu, saya kena ulang lagi. Dan saya kena presentkan in a way yang saya boleh faham dan orang lain boleh faham. So in terms of that, saya bersyukur lah. Maksudnya ada peluang. Dalam Forever ni, one thing dia punya, kalau kita nak lakukan satu bisnes ni, it's not only one time. Walaupun kita naik cepat, doesn't mean that that's all that kita punya hala tuju.
kita kena fikir yang bisnes ni adalah satu perkara di mana kita nak berterusan. Dan kita nak sesuatu yang dia berikan manfaat kepada orang lain dan dapat membantu orang lain. Dan pada masa yang sama kita boleh menaikkan satu dari segi orang kata keyakinan diri. Keyakinan diri terutama sekali dalam zaman pandemik. Dalam zaman pandemik ni very tough. Sebab saya adalah orang yang melalui zaman pandemik dengan macam-macam dugaan. Saya diberhentikan kerja sebelum start pandemik. Daripada saya dah rungsing dah macam nak settlekan komitmen dan everything, saya rungsing. Alhamdulillah ada pula murah. Okay, fine. So how to survive during pandemik ni pun saya dah lalu semua. Dan saya syukur, saya rasa Allah dengar apa yang saya minta dan diberi peluang untuk melakukan perniagaan di mana ia adalah satu peluang yang kita kena buat sungguh-sungguh dan kena lakukan. Walaupun ia perit, kita kena teruskan juga. So kita kena keep going. So tak ada titik nota tapi teruskan walaupun perit. Tu yang saya nak sharekan. Okay, thank you. Thank you Mas Liza. Okay. So sebenarnya apa yang Sifu dengar tadi, Sifu sudah jawablah pada awal kelas. So ramai leader kita bila you bentang, bila you dengar YouTube, you belajar dengan apply. So kadang-kala you sangat pelik tau. You sangat pelik kenapa I cakap benda yang sama macam apply saya tapi result dia lain. Apply saya cakap dia dapat cruise. Dia dapat fighter tapi I cakap I dah dapat. Okay, itu semua adalah sebab tahap. Tadi Sifu cakap tahap pembentangan kita. Adakah kita hanya buat secara informatif? Kita hanya dengar apa apply cakap, kita hanya sampaikan itu konten saja. You tak ada unsur motivasi, tak ada unsur inspirasi, memang tak jadi. Walaupun you boleh copy 100%, maksudnya Sifu, apa yang Sifu cakap, you pun cakap 100% keluar tapi you tak jadi close. That's why ini pengalaman ini you kena you kena bagi cuba tau. Kita cakap cuba maksudnya you kena try error sampai you dapat catch itu ball, sampai you dapat tangkap itu bola tau. Bila you sudah tangkap itu bola, maksudnya you sudah berjaya. Bila you sudah berjaya, maksudnya you sudah tangkap itu bola. Okay, you kena stick dengan cara itu. Cara yang betul jangan ubah lagi tau. You kena stick kepada cara yang you boleh berjaya because setiap orang lain. Cikgu Ain ke, Nurul Baiti ke, Mas Liza ke, siapa, you orang punya cara berjaya tak semestinya sama. Ingatlah, tak semestinya sama. Okay, mungkin you ada cara yang you sendiri lebih boleh berjaya, you guna cara itu. You jangan pergi tengok, oh orang buat ini, orang buat itu, kita ikut dia. No. You ada cara anda tersendiri yang anda lebih mudah berjaya. Tapi ini semua you kena cuba dan you sendiri kena pergi merasai benda ini. You kalau tak sendiri pergi merasai, you tak akan jumpa dia. You tak boleh dapat benda ini daripada upline, daripada sideline atau daripada speaker-speaker yang lain. Itu hanya akan datang dari diri anda sendiri. Okay? So Sifu doa bagi Mas Liza. Okay, terus maju dalam bisnes ini ya, dan itu satu hikmah lah. Kalau you ada merasai pandemik yang ada buat something kepada kita, itu semua adalah satu benda yang tak semestinya tak baik. Okay, dia mungkin akan buka satu pintu lagi supaya you lebih maju lagi. Okay, so thank you Mas Liza for your sharing. Okay, so kita teruskan ke Pau, yes. Wah, ini Pau. Tai Pau, Sai Pau. 早安 师傅。 Yes， 你是什么包？你是什么包？韩海包。韩海包 ，yes， 韩海包 ，OK。 Saya punya nama Melayu Mara Kafia. Okay. Saya punya background ialah doktor. So saya tak pernah sempat nak masuk Teppanyaki Sifu. So hari ni saya berpeluang sebab saya minta cuti. Patutnya saya pagi ni ada buat swab test juga untuk 20 orang. Tapi saya minta pelepasan sebab saya nak dengar betul-betul direct daripada Sifu. Okay, sebab Teppanyaki selalu buat pagi. So saya tak sempat masuk. Masa tu lah biasanya ramai patient. Pukul 10, 11 tu time ramai patient.
Kerana saya nak curi-curi dengar pun tak dapat. Kan. So memang memang susah sikit lah timing kan. Tapi satu benda saya nak share pagi ni. Sebenarnya saya masa awal-awal saya join Forever ni, saya tak nampak, saya susah sebab saya ada orang trading kan, Sifu kan. Saya ada klinik di Malaysia, di Indonesia kan, saya orang trading. So saya tak nampak jalan MLM ni macam mana kan. Tapi bila saya start tahun lepas, saya tengok ada beberapa sistem yang saya boleh ikut dan tahun ni saya nampak betul-betul dekat BOI satu sistem yang dah tersusun dengan betul, maksudnya dengan sistematik. So saya senang nak ikut. So tahun ni saya baru mula buka dan ada beberapa fighter di bawah saya yang nak follow ikut cara kerja saya lah. Sebelum ni saya banyak trading lah, Sifu. Memang saya tak nampak jalan macam mana nak buat MLM ni kan, sebab tak pernah join MLM. So saya tak nampak jalan. Bila masuk skill set yang 18 skill set tu, seriously saya nampak jelas jalan tu. Saya boleh tahu macam mana kita dengan prospek, macam mana lepas tu macam mana kita, macam mana step tu memang ada. Cukup jelas. Dan bila saya masuk kickstart yang last ni tentang pelan benih yang hari tu Kak Fidah ada cerita jumpa kat Seremban hari tu kan, saya nampak satu step yang macam ni. Saya nak kena ada macam 5 leaders, 5 kaki tu kan. So saya nampak benda tu kan. Sebelum ni saya tak nampak, macam tak agak-agak lah Sifu kan. Macam mana lah nak buat kan. Tahu nak trading, tapi bila saya pelajari betul-betul, ada satu yang kita tak dapat bila kita just buat trading, iaitu passive income tu. Dan nak bina passive income ni memang kita kena ada cara dia. Kita kena bentuk cara dia tu dari pelan benih tu, kita kena melebar, lepas tu kita kena fokus 3, 5, 7 tu kita kena buat. Saya dapat jalan tu. Jadi terima kasih banyak pada Sifu. So sebelum ni saya tak nampak, serius ni saya tak nampak. Okay? So saya dah nampak, mudah-mudahan saya boleh, tu yang tadi puting beliung tu mungkin cara saya ialah saya tak highlight apa yang saya buat. Mungkin saya boleh settlekan awal insentif menjadi 5 sisi tapi saya tak highlight. So itu hari ni pelajaran highlight tu saya kena buat lah. Maksudnya lepas ni saya kena wawakan pada orang lain supaya orang walaupun saya ada background kesihatan kan, tapi orang lain saya boleh train saya punya downline yang bukan daripada orang kesihatan, dia jasuri rumah tapi dia boleh berjaya dan boleh dapat 4 angka. Macam boleh dapat income 4 angka. So itu yang saya nak kena buat. Mudah-mudahan lebih lagi saya boleh rangka lagi lebih tepat untuk bina 5 kaki tu. 5 kaki dan 3 fokus tu. Itu target saya sekarang lah. Okay, itu je. Terima kasih. Okay, thank you. Okay. Ya, Sifu nak tanya, Dr. Base di mana sekarang? Saya duduk dekat Puncalam. Puncalam, Selangor lah. Okay. Thank you. You bawa siapa? Saya bawa manager Alia, bawa manager Munirah dan CBM Izalin. Okay. Wah, itu sudah berapa generasi? Izalin, itu generasi ke berapa Sifu? Banyak Sifu. Banyak sangat. Sudah tak boleh kira. Sudah tak boleh. Okay. Sifu nak bagi tahu okay, kita ada seorang doktor dalam PCM tahun ini. Dr. Adiba. So Sifu cabar you. Jadi doktor nombor 2 dalam PCM. Boleh? Amin Sifu. Okay, thank you. Okay, sini Mas ada satu soalan. Macam mana nak inspire sebab income belum lagi banyak. Okay. So you kena jangan salah faham you orang. So kita nak inspire orang sebenarnya bukan dengan income saja. Kita inspire orang dengan kisah kita. Kita kena inspire baru kita jadi income besar. Bukan income besar baru kita bagi inspire orang. Faham tak? You nak inspire orang, contoh kita cakap Juraida. Okay, Juraida dia start buat Forever Living. Bila dia mula start lah, dia pun bukan income besar, dia pun dalam 4,000 saja. Tapi dia pun sudah inspired. Dia sudah cerita kisah dia, cerita sampai dia income. Bila dia cerita, semakin banyak dia cerita, so semakin ramai orang join dia. Baru income dia bagi 9,000.
bagi 17,000, bagi 21,000. Okey, itu adalah sebab dia mula cerita, bukan sebab dia sudah income besar baru dia cerita. Okey? So Sifu harap Mas boleh faham tentang ini. So you jangan risau. Jangan takut untuk cerita. Jangan takut income you tak besar, you tak berani cerita. Okey, itu yang penting. Okey? Cakap depan confirm menggigil. Okey. So, okay, next kita ke Moon. Ini bulan. Moon. Assalamualaikum. Pagi Sifu. Pagi. Alhamdulillah, ini saya first time online dengan Sifu, tapi sebelum ni saya pernah jumpa Sifu kita ada kelas di HQ semua kan. So saya sangat berbesar hati diberi kesempatan anugerah lah pagi ni dapat jumpa dengan Sifu. Ya Allah, tu dah tahu cakap apa ni. Sifu doakan saya alhamdulillah saya adalah Eagle Manager di bawah CBM Siti Rafidah, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada PCM Siti Rafidah, LCM Coach GLT CBM Ezalin yang sentiasa ada bersama-sama saya daripada dulu saya masuk 2017 hingga sekarang, dan dia ambil masa juga Sifu untuk naik sebab saya seorang part time lah untuk buat Forever ni. Tapi saya bersyukur sebab sehingga sekarang saya diberi juga Eagle Manager. Walaupun saya belum F2D lagi, saya rasa seronok dan saya sangat bersyukur Allah bagi saya kesempatan pada tahun ini. Dan saya minta dan saya doakan pada, saya tak cerita banyak lah, saya cuma doakan dan minta pada semua doakan saya untuk CBM tahun ni, insyaAllah saya ada apa orang kata, ada sistem yang cantik lah untuk saya pergi ke CBM tahun 2021, dan saya akan membawa 2 orang CBM juga dalam tim saya, dan saya doakan semua dalam tim CBM Ezalin Siddiq dan PCM Siti Rafidah untuk CBM tahun 2021 dan semuanya jadi jutawan dengan sistem Datuk, dan kita semua akan berjaya. Sangat cemerlang Datuk. Itu saja Datuk, saya sangat appreciate. Terima kasih. Thank you. So nanti satu hari bila Sifu umum ada 2,000 orang jutawan itu semua adalah tanggungjawab anda semua. Untuk apa? Untuk mencapai ini impian ini impian Sifu ini, okey. So last okey. Kalau sudah tak ada orang share, okey, Sifu nak share satu lagi last. Sifu percaya you orang mungkin ada jumpa ramai leader dekat luar. Company macam-macam lah, because kita tak boleh elak daripada jumpa syarikat MLM lain dekat Malaysia, because inilah tempat yang paling best untuk MLM lah. Sifu cakap awal coaching hari ini. So yang penting, so bila kita berhadapan dengan syarikat MLM yang lain di sini, kadang-kadang downline you akan datang balik cari you. Leader apa macam I jumpa ada distributor dari Amway, distributor dari Herbalife, dari Atomy, dari macam-macam company lah. So bagaimana anda boleh you boleh mengatasi? Sifu ajar you cara yang paling mudah untuk mengatasi. Macam ada banyak jumpa company yang lain, okey? Siapa nak belajar? Bagi Sifu Mi. Siapa nak belajar ini bagi Sifu Mi. Sifu ajar you, sangat senang. Bagi Sifu Mi. Okey, selain tiga konsep yang anda sudah tahu, okey, Sifu ajar you satu cara, sangat senang dia, sangat senang. Okey, you hanya perlu tunjuk ini Sifu tunjuk kamu sekarang. Okey? You boleh masuk Google. Okay, nampak tak? Nampak Sifu punya screen Okay, you boleh masuk Google. Okay, you masuk Google, you type ini. Okay, you pergi type Forever Chairman Bonus. Okay? So you tunjuk sama dia. Apa itu Chairman Bonus? Nampak tak? Yalah, nampak Chairman Bonus. Semua nampak tak? Ini semua cek. Nampak semua cek sini. Nampak okay. Sifu. Berapa cek ada di sini? You nampak? Banyak sangat. Banyak, okey. So sekarang, okey.
Okay, bila kita bentang forever business, kita cakap forever bayar bonus tinggi. Forever bayar bonus dunia. Forever bayar bonus banyak. So, you boleh tunjuk bukti, betul tak? Betul? Kalau itu lain company, dia cakap, okay, you sebut satu company, you orang, okay, bagi Sifu, mana satu company? You sebut saja. MW. Okay, MW, okay. So, kalau ada kawan, you jumpa kawan MW, dia cakap, oh, kita pun bayar bonus banyak. Okay, you cuba. You cuba dekat Google, you type MW bonus. Okay, you tengok apa. You hanya boleh nampak marketing plan saja. Okay, you tak ada jumpa orang pegang. Terbaik. Faham. Okay. Ada. Okay. Sifu Atomi. Sifu letak Shakti, Sifu. Okay. Atomi Syakli. Atomi tak payah banyak-banyak, kau cari sendiri. Sorry, Atomi. Okay. You nampak, hanya marketing plan saja. You tak ada nampak orang pegang wang besar-besarnya. Tak ada. Okay. Faham. Atau you type, ilmu baiknya. HIO. Okay, you type HIO. You tengok. Okay, hanya marketing plan saja. Betul tak? Syakli. Okay, Syakli. Kau pergi cari sendiri. Tak apa. Kita buat live mas. Sekarang kita buat live, betul tak? Aku rekod ni Vida. Hanya marketing plan saja. Betul tak? DSN. Apa? ESN. Okay. Dia sekejap. Semangat. Okay. Nampak? Hanya marketing plan saja, betul? Okay, nampak dah. Nampak. So, okay. Kadang-kala, you kena faham tau. Semua orang pun cakap, oh kita pun bayar global pool. Kita pun bayar bonus dunia. Cakap tak guna Mia. You cakap, okay, you mau cakap apa pun boleh. Okay, sekarang I cakap. Okay, sekarang I Papa Barry cakap. Okay, I tunjuk you. Sekejap, dekat Google. Tok, you tengok. Nah, ini semua cek. Okay, sekarang you tunjuk kamu Mia. You cabar dia. Okay. Sekarang I sudah tunjuk. Okay, sekarang you tunjuk you Mia. I nak tengok you Mia bonus dunia. Dia macam mana tekan pun tak keluar. You faham tak? Yes. That's why you tak boleh kalah Mia. You dekat forever living. Okay, macam Mas Liza tadi. Dia cakap, Sifu, I tak ada wang bonus tinggi. Tak apa. Because you ada Google. Faham tak? Bila you sebut, kita ada bonus dunia. Ya, betul kah? Okay. Kita tanya Google. Okay, you jangan tanya saya. Okay, kita tanya Google. You type forever chairman bonus. You tengok, itu cek. Semua orang ada. Ada orang Afrika, orang Europe, orang Asia. Satu dunia you jumpa. Ambil itu cek. Betul? So, yang lain company, dia cakap, I mau cabar, I mau lawan Atomi, Bitomi, Sitomi, Ditomi, sampai Zektomi. You pun tak perlu takutnya. You A sampai Z, you type pun you tak jumpa cek Mia. Dia hanya jumpa marketing plan saja. Marketing plan siapa tak boleh lukis. Betul. Saya mau tahu siapa ambil wang. Saya mau nampak itu wang ada distributor yang dapat wang besar, bukan mau tengok you punya marketing plan. Faham tak? So siapa ada belajar something yang bagi Sifu? Yes. Terbakar macam sekarang juga nak buat kat orang. Yes, tak sambut ni. Tak sambut gila. Okay, Sifu sudah mau sampai pukul 12 Okay. So Izalin you mau sharing last Jangan lebih 5 minit Cepat. Bagi link Sifu, bagi link. Hai Sifu, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Tadi bagi peluang kat diorang, takut tak cukup masa kan. So saya nak bagi satu perkataan jelas Sifu. Nak berjaya tu memang senang. Okay, sebab saya pun pernah dinobatkan dalam top 3 PNM Malaysia juga dulu. Tapi lepas tu hilang lah saya kan. So nak berjaya tu memang senang bagi saya, tapi nak kekalkan itu sangat susah Sifu. So bila hari ni Sifu cakap pasal puting beliung, saya nampak satu kot kelemahan saya tidak pull. Mungkin macam Mushim cakap tadi agak terlalu lembut kan. So lepas ni saya nak highlight kan semua. Like korang mau rotan semua orang kan, supaya kita boleh naik sama-sama. Kalau lepas ni Shim Ilin jadi kawan, aku makan kau Shim. Kena pull. Sebab kan bila Sifu dah cakap pasal puting beliung tu tadi, saya rasa banyak benda yang saya boleh buat, dan saya rasa bahu saya makin berat nak handle diorang ni. Tapi insyaAllah Sifu doakan, insyaAllah saya cuba juga. Mula-mula saya dah rasa macam lemah juga untuk buat CBM level 2, tapi yang penting saya try juga tahun ni untuk buat CBM level 2. So thank you Sifu untuk hari ni. Okay, thank you. So siapa ada record video ini nanti hantar bagi Sifu Okay? Papa Barry record. Okay, nanti aku record kat kelab kau Bida, kelab kau. Okay, nanti
So Sifu serah balik kepada Siti lah. Sifu kena leave. Okay. Okay. Thank you so much Sifu. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Thank you Sifu, thank you. Dalam ruangan chat tu tulis terima kasih Sifu, I love you. Tulis sekarang. Terima kasih Sifu, I love you. Tak dapat tulis I love you. Okay, I love you too. I love you too. Okay. Thank you. Thank you Sifu, I love you. Okay, thank you. I love you. Thank you Sifu.